kasih kepada semua yang hadir. Kita ada ini adalah episod kedua untuk sesi curhat jiwa, di mana episod pertama pada tempoh hari kita ada buat tentang borak-borak sikit bincang pasal quarter life crisis, iaitu sebuah krisis yang melibatkan identiti krisis anak muda, terutamanya mereka yang baru menginjak pada usia 25 tahun, tentang apa yang kita fikirkan tentang karier, tentang keluarga, tentang arah tuju kehidupan. Jadi memang sesi curhat ini kami di Penerbitan Jiwa, kami buat dia sebagai satu sesi untuk kita berkongsi cerita, untuk berkongsi jiwa. Jadi untuk episod kedua pada kali ini, kami nak buat satu topik yang memang spesifik, khusus tentang buku. Jadi bukunya atau temanya pada minggu ini adalah tentang buku-buku yang anda baca saat anda lelah, ataupun saat anda kecewa, saat anda sedih, saat anda berada di titik yang paling rendah di dalam hidup anda. Jadi sebagai host anda pada hari ini, seperti biasa, saya akan membuka ruang kepada beberapa orang speaker. Kalau anda ada buku yang anda nak kongsikan kepada para pendengar, kepada kawan-kawan yang berada bersama kita malam ini, anda boleh request sebagai speaker dan saya akan approve anda untuk menjadi speaker. Dan saya sebenarnya untuk sesi kali ini saya cuba untuk rekod supaya nanti boleh dengar semula untuk masa akan datang. Jadi harapnya saya punya rakaman itu dia tak rosak lah di mana audio dia, supaya senang ataupun bersih di mana rakaman untuk kita dengar di bila nanti. Jadi sebenarnya bercakap tentang buku yang dibaca saat lelah, bila saudara Faiz cadangkan tajuk ini kepada saya, apa yang terlitera kepada saya pada waktu itu adalah buku yang kita baca secara berulang kali. Bukanlah makna kita baca berulang kali daripada muka surat awal sampailah ke muka surat terakhir. Tapi dalam makna kata, contohnya pada usia 10 tahun anda membaca buku itu, kemudian pada usia 11 tahun anda menghadapi masalah. Jadi keadaan anda menghadapi masalah itu, sama ada anda sedih, kecewa ataupun marah, anda akan mengambil buku itu, kita panggil dia sebagai buku A, anda akan ambil buku A, anda akan selak-selak sampailah anda berjumpa baris yang anda boleh relate tu, atau baris yang boleh anda ambil pengajaran daripada. Kalau bukan baris mungkin watak, kalau ini buku fiction lah, ataupun perenggan, ataupun muka surat, ataupun topik yang anda boleh ambil dia sebagai satu pemangkin untuk anda sembuhkan kesedihan anda, sembuhkan kegalauan hati anda. Jadi ia adalah buku yang dibaca berulang kali. Jadi bercakap tentang buku yang dibaca berulang kali, mungkin kita boleh mengajak saudara Faiz untuk berkongsi dahulu. Apakah buku yang beliau baca pada saat beliau merasa lelah dalam kehidupan? Jadi Abang Faiz, boleh test speaker dulu? Hello, Assalamualaikum. Dengar ke? Waalaikumsalam, dengar. Okey, nasib baik sempat masuk sebelum Imam petik nama. Pertama sekali, terima kasih banyak pada semua yang hadir sebab ketika mana kita sangat banyak banjiri dengan isu-isu yang pelbagai. Pada hari ini kita masih lagi nak cakap pasal buku ni, satu benda yang menarik lah, satu benda yang memang jarang dan satu benda yang sangat unik lah. It's a new revolution for me. Terima kasih banyak-banyak dan kita still semangat untuk bercakap pasal buku. Saya sebenarnya ketika mana kita sangat banyak banjiri dengan isu-isu yang pelbagai. Pada hari ini kita masih lagi nak cakap pasal buku ni, satu benda yang menarik lah, satu benda yang memang jarang dan satu benda yang sangat unik lah. It's a new revolution for me. Terima kasih banyak-banyak dan kita still semangat untuk bercakap pasal buku. Saya sebenarnya kalau seandainya ruang ini kita buat pada waktu yang lain, barangkali pada waktu itu saya ada buku yang lain, sebab buku itu kita dia sangat kena dengan keadaan dan juga vibe kita pada setiap waktu. Contohnya waktu belajar dulu saya ada buku yang lain, waktu yang ketika saya menghadapi episod-episod yang serius, yang konflik itu saya ada benda yang lain kan. Tapi untuk waktu ini saya sedang meneroka banyak. Saya memang tertarik dan saya sangat suka untuk study dengan lebih mendalam tentang hal-hal spiritual. Sebab saya terkesan sangat-sangat bila ada satu kenyataan, ada satu budaya di mana apabila seseorang itu ada sakit, ada kesihatan, ada masalah kesihatan mental, maksudnya dia mungkin depres ke, dia mesti apa, saya sangat terkesan dan sangat terganggu bila orang respon macam ni. Ini sebab tak solat lah ni kan, ini sebab tak ingat iman, tak kuat lah ni, ingat sebab tak ingat Tuhan lah ni. Itu adalah satu barah dalam budaya yang saya rasa something is wrong somewhere. Kenapa kita perlu ada medical diagnose kalau semua benda ni boleh selesai dengan sembahyang satu. Yang kedua, macam mana orang boleh simply bagi pandangan yang sangat mudah dan sangat senang, seolah-olah macam dia tak bersalah, dia tak boleh cakap macam ni, simple je, tak bersalah.
Sedangkan ada banyak isu di sebalik pandangan itu, di sebalik respon itu. Satunya bagaimana kita mahu, satunya kita menggambarkan solat sebagai apa? Sebagai apa nama, simple solution for everything ke, ataupun apa? Kalau kita gambarkan sebegitu, saya nampak pada itu sebagai contohnya, kita nak kata semuanya akan jadi mudah dengan solat. Tapi kalau orang solat tapi dia tak menjadikan segala-galanya jadi mudah, dia tak jumpa diri dia waktu solat, dia akan cakap tak payah solat lah sebab tak selesai masalah. So you give a very masalah, pandangan yang salah tentang solat. Itu contoh. Jadi titik tolak daripada budaya itu, budaya mudahnya memberi balas pada setiap perkara yang berkaitan dengan kesihatan mental, yang berkaitan dengan kesakitan mental, berikan jawapannya berbalik kepada isu-isu agama, isu-isu iman. Yang menyebabkan saya rasa macam ada satu ruang kosong. Bagaimana sebenarnya cara orang faham tentang agama dan bagaimana sebenarnya cara orang nak berinteraksi dengan masalah-masalah kesihatan mental ini, menyebabkan saya telusuri betul-betul apa itu isu spiritual. Kerana isu inilah yang menyebabkan manusia rasa macam, oh, iman is a simple, iman ni sebenarnya mudah. Kan iman dia ni lah, iman kan. Iman ni sebenarnya mudah, you just buat ibadat tu dan you bagilah ibadat tu sebagai solusi kepada orang, ataupun sebenarnya ia lebih daripada itu. So saya tak naklah cakap pasal benda tu, cuma saya nak cerita macam mana tiba-tiba saya boleh meneroka isu-isu yang berkaitan dengan spiritual. And somehow buku-buku yang tentang spiritual ini, sebagai contoh buku yang saya memang baca, saya rasa saya dah baca habis. Saya baca lagi sekali untuk tanda. Bila saya baca, saya tiba-tiba saya macam start dekat tengah-tengah tu, saya ulang balik. Ada certain bab. Dan buku ni memang saya tak nak habiskan. Saya tak nak habiskan. Untuk kali kedua, kali ketiga, kali keempat, biarlah. Saya tak nak, biar buku ni, saya tak nak buku ni. Masalah buku ni, dia macam orang. Bila kita cepat habiskan dia, kita cepat simpan dia, dan kita tak lupa dia. Dan walaupun kita ingat dia, kita jadi malas nak ambil dia balik. Kita tak melayan dia. Jadi buku yang kita sayang, kita harus biar dia lama-lama dengan tangan kita, di tangan kita, sebab kita suka buku tu, dan biarlah kita tak membaca dengan kalut kan, dengan cepat nak habis. So buku ni adalah Secret of Divine Love. Buku ni saya beli dekat MPH hari tu, masa dia buka sekejap, rasa macam lama tak masuk kedai, saya beli. Dan saya tengok, saya terpegun kerana buku ni saya jumpa awal-awal dekat Goodreads. Ada orang cerita pasal ni. Kemudian saya buka dekat Google Play Books dan saya baca sikit. Sebab saya tak nak beli lagi, tak nak ni lagi. Kemudian bila saya jumpa dan saya beli, dan saya memang tak buat keputusan yang salah lah dengan membeli buku ni, dan saya terus jatuh cinta dengan buku ni. Dan buku ni adalah buku yang sangat membuatkan saya nak engage dengan dia dengan sangat lama, iaitu Secret of Divine Love, tulisan A. Helwa. Saya dah cerita pasal buku ni lama. Saya rasa dalam 2-3 ruang juga. Jarang buku yang saya sebut berulang kali dalam banyak session. Tapi buku ni saya sebut berulang kali. Walaupun pada orang tu tanya pasal, kadang-kadang dia tanya pasal macam mana ni dia tak tahu nak pilih dodoh dia hidup dia kan. Saya kata bacalah buku ni, walaupun buku ni bukanlah tentang hubungan, bukanlah tentang buku-buku lain, tapi saya rasa ada banyak benda yang saya rasa buku ni perlu dibaca oleh ramai orang. Dan kalau ditanya ketika kalau soalannya adalah apakah buku yang kita baca ketika kita lelah, ketika kita down, ketika kita berada di titik yang paling rendah dalam hidup kita, buku ni adalah buku pilihan saya buat masa ini. Kerana buku ini dia tak menyelesaikan banyak masalah. Dia tak macam Q&A session, kita kata okey, kalau ceritanya, kalau masalahnya masalah kerja, ini penyelesaiannya. Dia bukan begitu. Buku ini dia adalah satu bentuk buku yang meneroka bagaimanakah kita memahami bahawa setiap yang kita buat ini sebenarnya adalah salah satu daripada ribuan, jutaan, bilion jahitan-jahitan semester takdir Tuhan buat kat kita. Jadi buku ni dia adalah itu, dan dia menyebabkan kita meneroka bukan keluar tapi ke dalam. Ketika kita hidup dengan kebisingan luar, kita buka Twitter, scroll sekali saja, kita dah termasuk dengan banyak isu, dan kita termasuk dengan orang bergaduh isu ini, orang bising isu ini, orang londeh kawan ni londeh A, londeh. Dia jadi kita terkesan dengan banyak perkara, dan kita terganggu dengan banyak tentang perkara di luar kita. Bila kita selalu macam ni, kemudian kita tutup Facebook, Twitter, kemudian kita buka pula IG, kita buka pula Facebook, kita buka pula TikTok, kita buka semua, kita akan rasa macam kehidupan kita satu hari itu, kita hanya akan hanya akan terikat dengan apa yang berlaku di luar daripada kita. Jadi menyebabkan kita kurang masa untuk bergerak ke dalam. Jadi buku ini adalah satu buku yang menyebabkan saya bergerak ke dalam. Instead of going outward, saya bergerak ke dalam. Daripada mendengar pandangan-pandangan orang tentang orang lain, ini bukan tentang kita, bukan tentang orang lain, kita turn off benda tu sekejap. Buku ni ajak kita untuk, let's say what you want to say about yourself. Mari kita dengar apa yang kamu nak cakap tentang diri kamu sendiri. So buku ni adalah itu adalah kesimpulan awal saya lah, Iman. Kesimpulan awal buku ni ajak saya, tapi not directly lah. Bila ada orang yang baca buku ni, mungkin kat mana Faiz cakap macam tu, tak adalah, dia tak ada. Ini pandangan saya, sebab dia adalah satu bentuk buku yang bercakap tentang hati kita kan. Jadi tapi dia tak cakap tentang okey hati ni
begini, kita ni dia tak begitu, dia tidak picisan sifatnya, dia tidak berada di paras permukaan. Bukan buku yang hanya sekadar bercakap tentang motivasi-motivasi picisan begitu. Dia tidak kata-kata okey sabarlah Allah sayang, sabarlah Allah ada dengan kita. Dia tidak begitu. Buku ini dia berai bahawa di sebalik apa yang terjadi itu, bagaimana semuanya, bagaimana ia boleh ia sebenarnya adalah satu bentuk cinta Tuhan kepada kita. Itu. Um, Kemudian dia hurai bagaimana kenapa kita baca, kalau kita baca syair serah-serah daripada Hafiz Shirazi, daripada Parsi ni dia kaya dengan syair-syair yang sangat dalam sifatnya kan. Dia kata Tuhan punya cinta dia kata macam matahari dia sekarang dah sampai nanti pun dia tak pernah kata kepada bumi you owe me something. Maksudnya bumi ni terhutang budi dekat dia. Dia tak pernah claim bahawa bumi pernah terhutang dekat dia. Walaupun sebenarnya yes, bumi ni memang sangat terhutang dekat dia dengan segalanya. Dengan segala yang dia buat ni, bumi ni sangat terhutang dekat dia. Tapi dia tak pernah claim benda tu. So that is Tuhan punya cinta. Itu adalah Allah punya cinta. Simple. Kita tak jumpa kata-kata ni dekat mana-mana buku motivasi picisan. Kita hanya akan jumpa kalau orang tu betul-betul belajar, betul study tentang spiritual itu apa sebenarnya. Kalau dalam Arab, perkataan hati dalam bahasa Arab ni dia ada banyak digunakan dalam Al-Quran. Satunya kolbu, satunya fuad, satunya sudur kan. Kalau dalam kan kita suduri hati manusia. Kenapa pada bercakap tentang bolak-balik yang boleh yang dinodai oleh syaitan, Tuhan guna perkataan sudur. Tapi bila bercakap tentang ujian sebagai contoh, manusia bihi fuada, Tuhan guna perkataan fuhad. Kami tak dedahkan cerita-cerita lama, cerita-cerita Nabi dahulu, cerita-cerita perjuangan mereka, melainkan hanya untuk manusia bihi fuada, hanya untuk memastikan hati kamu kuat. Kenapa kat situ guna perkataan fuad? Kemudian ada setengah keadaan lain, Allah guna perkataan kolbu. Kolbu tu selalu paling banyak dia guna. Sudur, fuad, kolbu. Jadi ini adalah perkataan yang digunakan dalam Al-Quran secara banyak tempat dan diulang-ulang penggunaannya. So kenapa perkataan ini digunakan? Apa bezanya? Jadi bezanya Mufassir, sarjana bincang, antaranya adalah daripada segi lapisan hati itu. Dalam konotasi bahasa Arab dan juga konotasi Al-Quran sendiri, hati itu ada banyak lapis. Yang paling luar itu sudur. Sudur ini yang paling selalu diganggu. Yang paling mudah didodai oleh syaitan. Sebab itu sudurin nas. Mafi sudurin nas. Jadi yang di luar ini, yang kita rasa sekejap, kita rasa swing, itu adalah perasaan itu berada di luar. Yang paling dalam itu, orang bincang, bahas, setengah sarjana mengatakan yang paling dalam itu fuad. Fuad ni yang paling teguh sekali. Fuad ni yang kita, ujian apa pun, kita tak pernah kata Tuhan tu dua. Contoh kan, kita tak pernah kufur begitu. Kita tak pernah sampai ke situ. Kita barangkali jahat ke, ada orang tu dia jahat, dia ambil duit ke, dia curi ke. Tapi nak kufur itu, jauh lah. Dia mesti anggap Tuhan tu Allah Ta'ala je lah. Nampak tak? Maksudnya di situ yang paling kuat. Yang ini yang payah nak dicapai oleh syaitan. Dia kata, sarjana bincang begitu. Kolbu tu lapisan kedua. Kolbu ni dia ada bolak-balik dia kan. Sebab tu dia kolaba ni dia maksudnya dia bolak-balik. Ia muqallibal qulub. Dia bolak-balik dia. Bolak-balik ni apa? Bolak-balik ni maksudnya daripada segi apa yang instantly datang dalam fikiran dia ataupun apa yang menjadi tujuan dia. Kata sarjana lagi, niat ada dekat situ. Contohnya kita buat satu-satu ni mula-mula dekat manusia, kita teringat katanya aku buat dekat Tuhan. Jadi itu adalah tempat di mana kolbu itu bekerja. Itu contoh. Maksudnya bahasa Arab sendiri pun, Al-Quran sendiri pun punyalah detail dan rumit bercakap soal iman, soal hati, soal spiritual. Tiba-tiba ada kita mudah sekali, ni masalah solat, ini masalah iman tak kuat. Itu adalah benda-benda yang sangat-sangat mengganggu saya. Sebelum saya memberikan ceramah hari awal agama yang sepatutnya tak berlaku pada malam ini, saya berhenti setakat tulu iman. Boleh. Terima kasih Pak Faiz. Sebenarnya kita ada beberapa orang yang dah saya approve atau terima untuk jadi speaker. Jadi mungkin kita boleh jadikan format malam ni macam ni kot. Macam pusingan pertama ni, setiap speaker akan ceritakan serba sedikit secara ringkas tentang buku yang mereka nak kongsikan. Sampai habis semua dah kongsi secara serba sedikit, kemudian kita pergi pusingan kedua di mana mereka akan ceritakan pula tentang bab mana yang betul-betul memberi impak pada kehidupan mereka dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita cerita tentang buku Secrets of Divine Love, penulis adalah A. Helwa. Jadi mungkin saya nak mengajak kita ada Kak Hani dengan Kausar sebagai speaker untuk kongsikan secara serba ringkas buku pertama. Nanti untuk sesi yang datang kita akan go deeper pula tentang buku tersebut. Jadi Kausar mungkin boleh kongsikan satu judul buku yang saudara rasakan paling banyak memberi impak yang positif dalam kehidupan Kausar. Silakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum. Sebenarnya kalau nak jawab satu buku tu to be exact tak ada lagi sebab saya tak adalah jumpa satu buku yang memang saya akan boleh baca lah bila saya down ataupun saya lelah.
Cumanya saya suka baca buku-buku seperti autobiografi lah. Bila saya down, rasa macam apa, tak ada semangat nak buat kerja, rasa banyak sangat langgar dinding kan, banyak sangat cabaran. Masa tu memang tengah down, saya banyak baca buku-buku yang bersifat autobiografi ataupun kisah-kisah kejayaan. So sebab apa? Sebab kalau siapa-siapa yang pernah baca buku Good to Great by Jim Collins, dalam tu dia ada ceritakan satu paradoks yang dinamakan sebagai Stockdale Paradox. So Stockdale ni adalah seorang admiral lah untuk tentera US. So pada ketika itu dia diperangkap di kem tahanan di Vietnam lah. So dia terperangkap dengan tim dia dan dia adalah ketua askar pada ketika itu. So masa kita tahulah kalau kem tahanan ni memang kena dera, kena seksa dan sebagainya. Tapi Stockdale Paradox ni adalah satu orang kata perasaan ataupun benda yang kita pegang lah bila kita tengah down. So apa yang Admiral ni buat, dia biasanya kan kalau dalam kem tahanan ni orang akan seksa sebab nak dapatkan info kan. So dia cuba dia release info sikit demi sikit. Sebab apa? Sebab dia nak delay masa. Okay, so bila kita dah dalam kem tahanan ni, kita bayangkan kalau kita dalam kem tahanan, kita mesti macam hilang harapan apa semua kan. So bila kita kena dera, kita akan ada tendensi untuk bagi semua info terus. Tapi sebab dia seorang admiral dan dia nak masa tahanan dia tu jadi lebih panjang. So dia release info sikit demi sikit. Sebab apa dia nak release lebih panjang? Sebab apa dia nak masa tahanan dia panjang? Sebab dia ada simpan satu harapan, satu hari nanti dia akan berjaya keluar daripada kem tahanan tu. So dia ada buat satu kajian lah, Jim Collins ni dia buat kajian. So dia check, Admiral ni cerita kan, sesiapa yang berharap, contoh dia tak tahu bila dia akan keluar daripada kesusahan tu, tapi dia tahu satu hari nanti dia akan keluar. So dia cuba sehabis baik untuk bertahan selama mungkin. So ada askar-askar yang memang awal-awal dah tak tahan, dan ada juga jenis askar yang macam okay, next Christmas aku rasa aku boleh keluar. So askar yang macam ni biasanya dia tak tahan lama. Dia akan sama ada dia meninggal ataupun dia mati kena seksa lah kan. So Stockdale ni dia sentiasa berharap yang satu hari nanti keadaan akan bertambah baik, dan dalam masa yang sama dia berpegang ataupun berpijak pada realiti yang memang realiti yang dia tengah hadap masa tu sangat-sangat sukar lah kan, kena seksa apa semua kan. So dia pegang pada realiti. Dia tahu, okay, ni adalah realiti. Dia pijak pada realiti. Tapi dia tahu satu hari nanti dia akan berjaya keluar daripada masalah ni. Dan memang dalam kisah ni, memang ini adalah kisah benar lah kan. Memang Admiral ni berjaya keluar daripada kem tahanan tu. So kalau kita tengok, saya suka baca kisah-kisah ataupun autobiografi ni sebab dia memberi inspirasi. Dan dia menunjukkan orang-orang yang hebat ni semua pernah melalui fasa kesusahan. So kita manusia ni kalau dari segi Islamnya, kehidupan itu sendiri adalah satu ujian. So macam contoh lain saya boleh bagi tahu macam Charlie Munger. So dia adalah seorang billionaire, antara orang yang terkaya kat dunia. So dia bekerja bersama Warren Buffett, pelabur terkaya dunia. Tapi pada umur dia 28, dia bercerai dengan isteri dia. So bila bercerai tu harta dia berkurang apa semua. Kemudian pada umur 29, anak dia sakit. Saya tak ingat kenapa, leukemia ke apa. Tapi pada masa tu insurans apa semua ni tak ada. So memang dia kena spend banyak duit untuk rawat anak dia. Kemudian setahun kemudian anak dia meninggal. So lebih kurang umur dia 30, 31 memang dia dekat the lowest moment of hidup dia lah kan. So kalau kita berada kat situ, kemungkinan besar kita akan give up apa. Tapi dia tak give up. So bila kita baca, kita tengoklah macam mana dia bangun balik. So sebab tu saya suka baca kisah-kisah inspirasi lah, especially. Betul, saya sebenarnya setuju dengan Kausar sebab hello? Sila. Okey, sebenarnya saya setuju dengan Kausar sebab walaupun saya selalu katakan saya adalah seorang pembaca fiksyen tegar, di mana saya hanya akan membeli buku-buku novel, kumpulan cerpen, puisi yang fiksyen lah, bukan fiksyen, yang fiksyen. Tapi saya juga ada beberapa koleksi bukan fiksyen saya sendiri. Kausar boleh, saya minta tapi boleh matikan mic dulu sebab dia macam ada bunyi-bunyi dengung. Alright. Okay. Jadi untuk menyambung poin tadi, saya sama seperti Kausar di mana saya suka membaca kisah-kisah biografi ataupun memoir
daripada tokoh-tokoh yang berjaya ini. Dan tokoh ini dia bukan sekadar tokoh yang satu aliran dengan saya. Maknanya saya seorang pelajar undang-undang di UiA. Saya baca kisah tentang hakim di mahkamah, tentang peguam, tidak. Bahkan saya juga membeli buku-buku tentang tokoh ekonomi, ahli bank, juga petani. Maknanya tokoh-tokoh yang merangkumi segenap industri sebagainya. Sebab kita tahu yang orang-orang yang berjaya ini, sebelum mereka berjaya, mereka pernah kalah. Sebelum mereka bangkit, mereka pernah jatuh. Dan dia menyedarkan kita bahawa mereka juga manusia yang sama seperti kita. Jadi bila kita dah set benda tu, maknanya kita dan mereka adalah makhluk yang sama, manusia yang sama. Jadi kita pun boleh berjaya seperti mereka. Jadi terima kasih kepada kawan saya yang berkongsi tentang buku sebentar tadi. Jadi saya nak menjemput Kak Hani pula untuk kongsikan mungkin judul buku ataupun penulis yang Kak Hani akan baca di saat titik terendah Kak Hani. Silakan. Terima kasih Iman. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Iman, biarkan saya baca dulu sebahagian halaman daripada buku yang saya pilih untuk malam ini dikongsikan. Boleh, tak ada masalah kalau nak baca ke petikan. Nanti boleh tweet judul buku tu tak? Nanti saya nak masukkan dekat dalam space. Boleh. Terima kasih. Yes. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari, seorang pemuda mendatangi seorang guru yang bijaksana. Kepada guru itu, ia bertanya, "Guru, saya pernah mendengar kisah seorang yang arif pergi jauh dengan berjalan kaki. Peliknya, setiap kali ada jalan menurun, dia kelihatan murung. Tetapi kalau jalan itu mendaki, ia tersenyum. Hikmah apa yang boleh saya petik dari kisah ini?" Guru bijak itu menjelaskan, "Itu petanda manusia yang telah matang dalam mengharungi kehidupan. Kita mesti bercermin. Ketika berjaya, sesekali kita perlu sedar bahawa suatu ketika kita akan mengalami kegagalan yang tidak kita inginkan. Dengan demikian, kita tidak terlalu bergembira sampai lupa bersyukur kepada Sang Pencipta. Ketika sedang diuji, kita memandang masa depan dengan tersenyum bahagia. Tapi tersenyum sahaja tidak cukup. Kita perlu mengimbangi itu dengan kerja keras." Pemuda itu takjub mendengarkan penjelasan guru bijak tersebut. Namun, ia masih ragu-ragu. Lantas ia kembali bertanya, "Apa alasan saya untuk terus tersenyum gembira sementara saya sedar saya sedang jatuh?" Alasannya ialah iman. Mengapa? Kerana kita yakin akan pertolongan Sang Pencipta. Jawab guru bijak itu dengan tegas. Pemuda itu mengangguk, tapi ia masih mengajukan pertanyaan. Apa hikmah lainnya? Guru bijak itu berkata, orang yang terkenal suatu ketika harus bersedia untuk dilupakan. Orang yang di atas harus bersedia mental untuk terus turun ke bawah. Orang kaya suatu ketika harus bersedia untuk menjadi miskin. Sebahagian besar dari kita mengeluh saat ditimpa masalah. Merasa kalau Allah terlalu banyak memberi masalah dan beban untuk kita. Kita pun cemas, stres, pening, malah kadang-kadang mencaci kehidupan. Ya Allah, kenapa masalah ini tidak selesai-selesai? Allah sebenarnya dengan mudah boleh menyelesaikan apapun masalah kita. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan kerananya Allah pasti mempertemukan kita dengan jodoh kita. Allah pasti datangkan rezeki untuk kita dari mana jalannya kita tidak tahu. Kadang-kadang rezeki itu hadir dari pintu-pintu yang tidak kita. Yang wajib kita lakukan hanya memaksimalkan ikhtiar dan doa. Urusan seterusnya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Okey, ini adalah salah satu daripada petikan halaman daripada judul buku lah, Ya Allah, aku lelah kerana hanya kepadamu aku kembali. Terbitan Syabab Press tahun 2017. So, buku ni saya tak beli. Dia adalah pembelian seorang sahabat pada tahun 2019. Memang masa tu saya tengah down sangat. Berbulan-bulan lamanya saya dalam keadaan murung. Lepas tu dihadiahkan kepada saya dan memang sehingga ke hari inilah, kalau ketika lelah, kata tajuk perkongsian malam ni, masih akan rujuk buku ni. Sebab yang istimewanya buku ni, dia kadang-kadang ada petikan ayat Quran ataupun kadang-kadang ada petikan hadis antara halaman. Dan yang bestnya buku ni cantik sebab dia ada ilustrasi menarik. Dia punya typeface pun macam berbagai lah, ada gambar-gambar semua. So memang saya sukalah buku ni sekala macam kadang-kadang tak ada reason pun. Bukan sebab kita down pun memang saya nak tengok je buku ni. Sebab dia memang cantik lah dan banyak ada lagi cerita tau.
Itu je lah saya nak kongsikan. Tak ada apa lagi nak share. Ada lagi lah macam banyak macam ni ada ayat kat sini saya baca lagi. Dia ada cerita tentang move on, cerita tentang bersyukur, cerita tentang bertabah. Macam ni. Ada petikan daripada hadis Ibnu Al-Qayyim. When Allah tests you, it is never to destroy you. When He removes something in your possession, it is only in order to empty your hands on an even greater gift. Bukan hadis tu ada. Ada satu ni. Don't be sad if Allah separates you from something or someone you love. If only we knew what His plans for us, our hearts will melt with the warmth of His love. Jadi macam campur-campur tau. Dia ada English, ada bahasa Melayu. So, itulah yang saya nak kongsikan. Baik, terima kasih Kak Ni. Nanti kalau dah tweet boleh kongsikan dia dekat atas ni. Okay, boleh. InsyaAllah. Alright. Okay, terima kasih. Jadi seterusnya saya nak menjemput Syarahu pula untuk kongsikan judul buku yang Syarahu baca pada saat lelah ataupun pada saat titik terendah. Syarahu, silakan. Assalamualaikum, terima kasih Iman. Okay, so buku yang saya nak share ni tajuk dia Hiduplah Untuk Hari Ini. Subtitle dia Mencari Ketenangan di Celah Kegelisahan, tulisan Muhammad Al-Ghazali. So saya buku ni adalah buku terjemahan lah. Judul asal dia adalah Jadid Hayata. Dulu Imam Publication pernah terbitkan dengan tajuk Perbaharuilah Hidupmu, tapi dia tahun lepas Iman buat improvisation dekat buku ni. So pilih title yang lebih dekat lah. Masa tu dia terbit memang baru lepas habis PKP yang first dulu. So okay, sebenarnya kalau dululah saya tak berapa suka lah buku motivasi agama biasanya lah, sebab biasanya yang saya jumpa mesti dia akan cakap macam yang yang Saudara Fiza cakap tadi lah, kalau macam sesenang menjalankan ibadah lah, punca orang tu stres ke, anxious ke, mesti dikaitkan dengan lemah iman apa benda semua macam tu lah. Tapi bila masa saya terdedah dalam proses mengimprovise buku Hiduplah Untuk Hari Ini, saya kena baca lah juga kan. So ada beberapa benda yang saya rasa menarik lah dalam buku motivasi ni, sebab dia Muhammad Al-Ghazali ni, dia bukan Imam Al-Ghazali tau, dia Muhammad Al-Ghazali, dua orang yang berbeza. Dia buku Jadid Hayata ataupun Hiduplah Untuk Hari Ini, sebenarnya dia syarahkan daripada buku Dale Carnegie yang tajuk dia How to Stop Worrying and Start Living. So buku tu pun masih ada lagi lah orang jual sampai sekarang. So nak katanya Hiduplah Untuk Hari Ini macam like versi Islam lah. Versi Islam, boleh macam tu. Maksudnya dia ada sisi yang lebih dekat lah dengan kehidupan kita sebagai penganut agama Islam macam tu. Okay, lebih tepatnya macam tu lah. Okay, tapi yang saya suka dekat dalam buku ni, bab kedua, sebab Hiduplah Untuk Hari Ini diambil daripada tajuk bab yang kedua dah. Saya suka macam mana Muhammad Al-Ghazali ni, bila dia cakap tentang macam mana kita nak menghadapi kegelisahan, sebab satu buku ni dia cakap pasal masalah kegelisahan lah dalam hati kita apa semua. Dia tak cakap, macam mana, dia tak menyuruh kita untuk banyakkan ibadah ataupun banyakkan bersabar ataupun berpuasakan benda, tak. So pendekatan Muhammad Al-Ghazali ni dia rewire kita punya fikiran. So masa saya baca tulisan Muhammad Al-Ghazali ni, masa tu saya ada sesi terapi CBT lah dengan psikologi saya. So apa yang Muhammad Al-Ghazali ni bawakan dalam buku ni lebih kurang sama macam apa yang saya dapat lah dalam sesi terapi saya. Tapi ini disclaimer, tapi tak boleh gantikan terapi terapi is terapi. Tapi nak katanya apa yang Muhammad Al-Ghazali ni bawakan adalah dia rewire kita punya fikiran, kita punya cara fikir kita terhadap diri kita, terhadap dunia kita. So dalam bab Hiduplah Untuk Hari Ini, dia cakap tentang kenapa kita gelisah lah. So antara kenapa kita gelisah ni sebab biasanya sebab kita takut hari esok ataupun kita takut pada masa depan lah. Masa depan yang sangat kita tak tahu apa akan jadi, kita hidup ke tak ataupun kerja apa semua. Basically sebenarnya banyak hal. Kegelisahan kita tu datang daripada something yang uncertain. Uncertainty tu menyebabkan kita rasa gelisah. Sampai Muhammad Al-Ghazali dia cakap, bila kita terlalu banyak fokus kepada kegelisahan yang benda tu belum jadi pun, dan menyebabkan kita mensia-siakan hari ini lah.
So Muhammad Al-Ghazali dia cakap untuk menghadapi uncertainty di masa depan, dia memang akan induce, dia akan membuatkan kita takut, dia akan membuatkan kita gelisah. Tapi Muhammad Al-Ghazali dia cakap bila kita fokus pada apa yang kita boleh buat pada hari ini, dia akan memberikan satu ketenangan lah, sebab bila kita fokus untuk buat apa yang kita nampak pada hari ini, kita akan dapat rasa sense of achievement tu lah. Dan bila kita ada rasa sense of achievement tu, sebenarnya rasa hidup kita ni lebih in control. So bila kita rasa hidup kita lebih in control, rasa takut untuk menghadapi uncertainty tu akan kurang lah. Sebab kita jalani kehidupan kita fokus apa yang kita ada sekarang. So menarik lah sebab Muhammad Al-Ghazali dia cakap bila kita terlalu give in seluruh energi, seluruh masa kita untuk memikirkan benda yang uncertain, banyak tenaga kita sebenarnya habis untuk berfikir benda yang uncertain, tetapi what's next tu kurang. So apa yang dalam bab ni dia explain lebih jelas lagi lah, macam mana kita nak hidup untuk hari ni. Basically macam grab what is now lah, berbanding terlalu memikirkan benda yang uncertain. Sebab dia nak cakap dia macam fikir uncertainty ni bagus, tetapi kita tak boleh bagi banyak sangat tenaga macam tu lah. So saya rasa bab hiduplah untuk hari ni satu bab yang menarik lah. And lagi satu, saya suka bab kalau terjemahan dia adalah buatlah minuman yang manis daripada limau yang masam. So dia macam klise tajuk dia. So dia cakap pasal sabar. Kenapa saya rasa menarik? Sebab dekat perenggan yang pertama dalam buku ni, Muhammad Al-Ghazali dia cakap sabar ni kalau ikut apa yang orang faham, bila kita diduga sesuatu, bila kita dia rasa tertekan apa semua, orang akan cakap sabar dekat kita. So macam konotasi sabar tu adalah kita macam kita tertekan, so sabar je lah, nak buat macam mana kan, sabar je lah. Dia jadi bunyi yang sangat pasif dan memberi konotasi yang negatif lah. Sedangkan kalau kat sini Muhammad Al-Ghazali dia cakap, saya bacakan sikit sabar yang sebenar tu sebenarnya ketika kita ditimpa kesulitan dan terhalang oleh masalah, Islam mengajarkan hal pertama yang kita harus lakukan iaitu meneliti masalah yang dialami, lalu berusaha mencari jalan keluar daripada kesulitan tersebut. Itulah sebenarnya makna sabar yang dianjurkan dalam Islam. So saya macam suka lah sebab Muhammad Al-Ghazali dia macam bawa kita fikir balik apa sebenarnya maksud sabar yang sebenar lah. Bukanlah sabar yang bila orang meluahkan masalah kita cakap sabarlah. So that is not the macam sabar yang dia macam sabar yang sangat pasif dan sangat negatif. So saya suka macam mana Muhammad Al-Ghazali ni dia suruh kita betulkan balik apa yang kita faham tentang sabar. So sebenarnya sabar ni adalah satu tindakan yang aktif. So bila kita bila datang satu masalah ataupun kita rasa gelisah ataupun kita rasa tertekan, bila kita bersabar, bukanlah kita duduk diam tak buat apa-apa, tapi kita analyse balik. Contoh macam kita gelisah kan, okay, apa yang membuatkan kita gelisah sebenarnya? Kenapa kita gelisah? Apa yang boleh saya buat supaya saya boleh at least macam kurangkan sedikit kegelisahan, ataupun apa yang boleh saya lakukan supaya masalah ni boleh saya uruskan lah. So sabar yang dianjurkan, sabar yang disebut dalam Muhammad Al-Ghazali ni lebih lebih harmoni lah bila kita baca. So itu kot buku Hiduplah Untuk Hari Ni. Dia ada banyak topik sebenarnya. So buku ni dia tak payah baca kulit ke kulit, sebab saya pun baca bila saya rasa macam rasa sebenarnya saya baca bab yang kena lah dengan saya. So buku ni pun terlalu tebal. Saya tak habis baca lagi. Maksudnya saya tak habis baca kulit ke kulit lah. Tapi banyak bab dia yang kita boleh baca bila kita perlulah. So itu yang saya suka lah daripada buku ni. InsyaAllah tu je. Terima kasih Syarahul. Sebenarnya saya suka kupasan Syarahul daripada tulisan Muhammad Ghazali tentang maksud sebenar sabar. Maknanya sabar itu diberi kecergasan. Dia aktif, di mana sabar tu bukan maksud kita sekadar duduk pasrah redha kan, tapi sabar tu lah bila kita cari masalah itu dan berusaha untuk selesaikan masalah itu sehingga ia tidak lagi menyebabkan kita rasa sedih, rasa kecewa atau rasa gelisah daripada masalah yang kita hadapi itu. Terima kasih kerana membuat saya tertarik untuk membeli buku itu dari Muhammad Ghazali. Jadi macam Syarul kata, ada beza antara Imam Ghazali dengan Muhammad Ghazali. Dua insan yang berbeza. Jadi mungkin lepas ni Syarul boleh kongsikan gambar dan juga judul buku tu untuk lebih ramai dapat tahu di mana mereka boleh dapatkan buku itu nanti. Terima kasih. Baik, sebenarnya saya nak teruskan lagi sesi ini.
Dan sedikit disclaimer lah yang mungkin saya mohon kepada para pendengar untuk kita tamatkan sesi kita pada jam 11 paling lama. Kita ada lagi dalam 50 minit sebab saya kena tidur awal sebab sekarang saya bertugas jadi sukarelawan dekat Pusat Pemberian Vaksin dekat Shah Alam. Jadi saya kena tidur awal lah untuk dapatkan tenaga untuk bekerja seharian tu kan. Dan saya harap para pendengar okey sajalah termasuklah speaker semua. Jadi kita beri balik pada Abang Faiz. Mungkin boleh ceritakan dengan lebih mendalam tentang buku Secret of Divine Love ni dan sedikit input yang boleh dikongsikan dengan kawan-kawan kita yang berada bersama dalam sesi kita malam ni. Silakan Faiz. Weh, patah balikkan saya. Alah. Itu lah, macam saya kata tadi lah, dia sesi, ni sesi satu habis lah, sesi intro, sesi panah badan. Sekarang kita dah masuk, kita dah pick up laju lah, macam tu. Okey, faham. Maksudnya, uraikan lagi kan daripada konten buku ni kan? Boleh macam tu, ataupun kalau nak bincang buku lain pun boleh juga. Gantung fleksibel. Saya rasa tu satu lagi buku yang saya sangat suka. Buku ni sebenarnya penulis dia terkenal. Penulis dia Paulo Coelho. Memang terkenal. Tapi buku ni buku yang tidak menjadi magnum opus yang disebut-sebutkan orang tentang karya Paulo Coelho lah. Orang kenal Paulo Coelho ni dengan novel dia. Sebagai contoh The Alchemist. Itu memang kita dah kenal. Kita dah tahu Paulo Coelho ni. The Alchemist ni sampai orang kata selain daripada Al-Quran, selain daripada Bible, Alchemist adalah nombor 3 buku paling banyak cetak lah dekat dunia ni. Sampai begitu sekali impact Alchemist itu. Kemudian orang kenal dia dengan buku-buku novel yang lain. Sebagai contoh Bida, sebagai contoh buku-buku yang lain lah. Tapi ada satu buku yang Paulo Coelho tulis tapi dia bukan novel. Dia adalah satu bentuk kumpulan thought dan reflection dia sendiri. Yang dia tulis ketika dia pergi menunggu dekat lapangan kapal terbang, ketika dia nak masuk hotel, ketika dia nak sarapan. Dia kecil-kecil, ringkas tapi sangat mendalam dia punya reflection dia. Buku tu adalah Like the Flowing River. Like the Flowing River lah buku daripada Paulo Coelho. Saya rasa saya tak pasti buku tu nak cari kat mana, tapi saya beli ni masa dekat UK, harga dia £1 je. £1 ni maksudnya menjadi RM5 kat kita je sebab dia dekat kedai yang sangat kedai second hand books kan. So saya beli buku ni, dia hard copy yang saya beli ni. So buku ni memang antara orang yang memperkenalkan buku ni pada saya adalah Hanif Mauf. Dia memang sangat sarankan buku ni. Kemudian bila saya tengok dia ni memang sangat pulun menyarankan buku ni, saya teruslah cari masa saya dekat UK hari tu. Dan memang saya memang memahami lah kenapa Hanif menyarankan saya buku ini. Dan sampai sekarang saya sangat berterima kasih kepada Hanif sebab beliau buku ini saya beli dan saya sangat simpan buku ni. Dan saya akan baca buku ni ketika saya tak tahu nak baca buku apa. Ketika saya macam alamak stres juga tegak ni kan petang. Kita tak nak buat kerja, kalau kita buka laptop kita jadi sakit kepala lagi kan. Jadi kita tutup laptop, kita pergi dekat kita punya rak buku. Buku ni akan saya letak kat rak yang paling depan sekali supaya senang saya nak ambil. Jadi tajuknya adalah Like the Flowing River. Okay, Like the Flowing River ni simple je. Paulo Coelho ni satu benda yang kita sangat suka tentang Paulo Coelho ni. Kalau siapa-siapa yang pernah membaca Paulo Coelho ni adalah orang yang tak peduli siapa nak letak dia dekat kumpulan mana. Ada orang nak letak dia dekat kumpulan sastra pop Latin Amerika, silakan. Ada orang nak letak dia sebagai kumpulan pop penulis popular, pop culture dekat bahagian dekat bahagian west, silakan. Dia tak peduli, dia kata. Letakkan dia di mana-mana pun dia tak peduli. Ada orang kata dia tak sesuai jadi penulis sastra. Paulo Coelho dia bukan penulis sastra. Dia punya tulisan kan sangat terlalu biasa untuk digelar sebagai tulisan sastra. Tapi ada orang melawan benda tu. Sebab apa? Sebab Paulo Coelho ni dia memang menulis dengan gaya bahasa yang mudah. Tapi dia ada gaya bahasa dia, cuma bahasanya tu mudah. Dia tak pernah guna jargon yang pelik lah. Dan kalau kita sebagai orang yang bukanlah native language-nya English macam saya ni, main daripada sek kampung yang bukanlah cakap English daripada kecil ni, yang baru sangat-sangat cakap English masa dekat masuk universiti je kan. Untuk orang yang macam saya tak perlu selak kamus untuk baca buku ni. Sampai macam tu sekali punya mudahnya bahasa yang digunakan oleh Paulo Coelho. So kenapa saya suka buku ni, salah satu daripada contoh, dia tak bagi jawapan direct, tapi dia akan rakam momen yang dia rasa macam something is wrong, and this is moment yang dia akan bagi tahu benda tu salah dekat mana. Contohnya dia ceritalah dekat satu tempat ni, dia panggil dia dengar orang cerita pasal Murphy Law. Murphy Law ni biasalah kan, Murphy Law ni maksudnya satu undang-undang di mana semuanya akan jadi problem. Kalau ada akan jadi problem lah, maksudnya when everything turn out wrong, maksudnya memang itu adalah part of the Murphy's Law lah. So dia katalah ada satu cerita tu, dia kata ada seorang ni dia nak makan roti. Setiap pagi dia nak sarapan dengan roti. Jadi dia setiap kali dia bila dia dah salutkan dengan butter roti tu dengan butter, kemudian roti tu akan terjatuh. Setiap kali roti tu jatuh dekat lantai, bahagian bread tu mesti akan ke atas, dia kata. Tak pernah pun bread tu akan kena dekat lantai.
Jadi setiap hari dia ni sakit lah, dia ada macam tangan-tangan ni macam nak bergetar sikit. Jadi setiap kali dia dah sapu kemudian terjatuh, mesti roti tu bahagian yang kita dah sapu butter tu dekat atas. Kita kan sapu butter selalu satu bahagian kan. Dia dekat atas, dia kata macam something yang sangat magic berlaku. Dan benda tu dia tak kali berlaku, tak pagi berlaku. Tak pagi berlaku sampai rasa macam aku ni ada magic ke? Sampailah dia panggil seorang paderi datang untuk tengok, untuk teliti sebenarnya apa yang berlaku kan. Lepas tu apa yang berlaku, paderi tu suruhlah dia buat macam tu juga. Dia makan, lepas tu dia jatuhkan daripada meja tu. Memang betul-betul berlaku di bahagian yang kita salutkan butter tu, dia dekat atas. Dia kata lepas tu dia tanyalah paderi tu, apa sebenarnya magic yang sedang berlaku? Macam mana benda ni setiap kali aku buat, mesti aku bernasib baik kerana butter tu akan berada di bahagian atas. Dia tak akan kena dekat lantai. Kalau kena dekat lantai, ialah letih nak kena sapu apa semua kan. Jadi paderi tu pun merenung lama apa semua. Lepas tu paderi tu kata, sebenarnya aku dah jumpa jawapan dia. Tapi aku tak boleh bagi sekarang. Dia kata, sebab apa? Dia kata, saya kena balik merenung dulu. Maksudnya, kalau kata Paulo Coelho, dia kata kebanyakannya paderi kalau dia tak tahu, dia akan jawab macam tu. Ini kata Paulo Coelho. So, esok tu dia datang. Dia kata, sebenarnya aku dah tahu jawapannya apa. Dia kata, jawapannya bukan kamu yang ada magic. Tapi sebenarnya kamu yang salah adalah kamu salah pilih side masa nak sapu butter tu. Jadi saya kata, ya Allah, kelakar je. Maksudnya dia tak akan menerima pun. Kalau lah dia maksudnya dia tak akan terima itu magic. Dia kata ini sebenarnya satu cerita yang simple, tapi dia sebenarnya ada satu wacana yang besar tentang bagaimana sebenarnya pencerahan tentang agama dengan sains itu berkait rapat. Susah untuk dia terima itu satu magic. Dia mesti ada sebab kenapa sains boleh, dia mesti ada alasan macam mana sains boleh menjelaskan benda ni. Oh, rupanya bukan ini bukan magic. Ini sebenarnya kamu yang salah side ketika menyapu butter tu. Patutnya kamu sapu di satu side yang lagi roti tu, tapi kamu sapu di salah side. Jadi menyebabkan bila dia jatuh, butter tu tak kena dekat lantai. Jadi itu adalah cerita-cerita yang dia kumpulkan dalam buku Like the Flowing River ni lah, selain daripada cerita-cerita sedih yang lain, cerita-cerita macam mana dia rasa bila dia menulis, dia rasa dia ada satu orang dalam diri dia yang marah, tapi orang tu tak keluar bila dia tak menulis, dia kata. So dia ada Paulo Coelho yang marah tu, dia kata begitu. Bila dia menulis, tiba-tiba Paulo Coelho yang marah tu akan keluar. Dan bila Paulo Coelho marah tu keluar, dia katalah, kenapa kau keluar waktu ni, kenapa kau tak keluar waktu lain? Sebab aku nak fix kau, aku nak perbaiki kau, aku tak suka jadi orang yang marah. Sebab aku percaya orang yang tenang adalah orang yang menang kan, dia tulis macam tu. Lepas tu tiba-tiba dia kata dia tak boleh nak pujuk dia punya satu lagi ni, watak satu lagi dalam diri dia yang marah-marah ni untuk keluar selain daripada dia menulis. So dia menulis tentang kemarahan. Bila dia menulis tentang kemarahan, akhirnya dia tahu bahawa watak dalam diri dia marah tu tak nak keluar. Sebab malu dengan perwatakan yang ditulis dalam novel dia. Dia kata itulah caranya hidup. Kita terpaksa, kita kena keluarkan segala yang kita rasa tak suka tentang diri kita. Barulah yang watak yang tak suka dalam diri kita tu akan perlahan-lahan menghilangkan dirinya dari dalam diri kita. Saya nak cerita macam mana betapa mudahnya dan betapa sebenarnya sangat mendalam cara dia menggarap satu-satu refleksi itu. Cara dia berfikir, cara dia melihat satu-satu isu sebagai contoh lah. Itu satu bahagian yang saya boleh cerita adalah perkongsian yang kedua ni. So buku kedua saya adalah Like the Flowing River. Mungkin boleh carilah kalau siapa yang berkesempatan. Kalau tak ada physical book, buku ni memang tersedia dekat Google Playbook, dekat Kindle pun ada, dekat mana lagi? Saya rasa dekat itu pun ada, dekat apa yang buku satu lagi tu ada. Kebanyakannya buku ni adalah sebab dia Paulo Coelho. Itu dulu Iman. Terima kasih. Sebenarnya buku saya saya pernah perasan yang Book Access ada jual satu box set buku Paulo Coelho, tapi buku Like the Flowing River tak ada termasuk dalam box set tu. Dia set novel je kan selalunya set novel. Betul, set novel je. Yang ni dia lebih pada catatan dia kumpulan catatan lah, monolog. Dan yang lebih sedihnya, saya cek dekat Shopee, harga Like the Flowing River ni keras juga. Ada RM50, dekat RM60 harga dia. Jadi minta maaf pada beli tu kan. RM100 pada ni. Tapi ada alternatif dia. Saya ada jumpa versi terjemahan daripada Indonesia. Tajuk dia Seperti Sungai yang Mengalir. Jadi anda boleh cuba search dekat Shopee, harga yang dijual oleh kedai Shopee Indonesia ni dalam RM25 macam tu lah. Jadi mungkin kalau nak dapat harga lebih murah, boleh cubalah baca yang versi Indonesia punya. Tapi saya tak dapat semak lagi sama ada yang itu adalah buku bajakan ataupun buku copyleft atau tidak. Nanti kalau saya dah semak, saya akan kongsikan lepas daripada sesi nanti. Masuk link yang boleh gunakan untuk beli. Jadi terima kasih kepada Bapak Is kerana berkongsi tentang buku yang kedua. Sebelum itu, saya sebenarnya membuka sahaja ruang kepada anda untuk request sebagai speaker, bukan sekadar saudara Faiz dan juga Syarahu saja yang akan bercakap. Kalau anda pun nak bercakap, saya akan
approve lah request anda sebagai speaker. Dan selain itu, kalau anda perasan ada Saudara Faiz ada kongsikan satu tweet daripada akaun Ini Buku Jiwa, dan tenang untuk kumpulkan buku-buku yang boleh dibaca. Jadi mungkin kalau anda segan nak bercakap sebagai speaker, anda boleh kongsikanlah gambar buku atau judul buku di bawah berbenang itu. Jadi para pendengar atau followers yang lain boleh mengetahui kewujudan buku-buku itu melalui buku yang anda kongsikan lah. Terima kasih. Jadi kalau anda ada sebarang soalan pun untuk ditanya, anda boleh DM saya dekat Twitter dan saya akan bacakan soalan itu kepada para speaker yang ada bersama kita pada malam ini. Baik, teruskan untuk berkongsi sesi ini. Anda boleh share dekat wall masing-masing supaya follower atau kawan-kawan anda atau keluarga anda yang ternampak ini boleh sertai sesi kita bersama malam ini, dan insyaAllah kita akan tamatkan pada jam 11, kita dalam setengah jam lagi. Jadi Syaraho, ada buku kedua yang dikongsikan Syaraho? Tak ada. Tak ada. Kena go deeper pada buku Mak Ghazali tadi? Boleh juga. Boleh. Silakan. Alright. Jadi ada, saya ada satu bab ni, bab dia bertajuk Hadapi Kesulitan dengan Keteguhan dan Kesedaran. Tajuk dia memang klise lah. Tapi Muhammad Al-Ghazali ni, bila dia mulakan bab ni, dia tanya balik lah, dia starting bab ni dia tanya balik pada kita. Ketika menghadapi kesusahan yang membuatkan kita rasa tidak lagi berharga, apa yang kita akan lakukan? So bagi saya persoalan ni menarik lah, sebab bila kita stres ataupun kita rasa tertekan ataupun kita rasa gelisah, sebenarnya kita senang untuk terperangkap dalam cycle fikiran yang tidak sihat sebenarnya. Contohnya macam kalau overthinking kan. So overthinking ni ada yang bagus, ada yang tidak bagus. So biasanya bila kita rasa gelisah ataupun kita rasa tertekan, kita senang terperangkap dalam overthinking yang tidak bagus lah, iaitu kita memikirkan masalah tu, kita fikir apa yang akan berlaku. So macam banyak masa kita sebenarnya habis berfikir lah. So Muhammad Al-Ghazali dia mulakan dengan apa yang akan kita lakukan. Adakah kita akan melarikan diri daripada segala masalah dan kesulitan itu, menyisih dan berusaha menghindari amukan badai taufan yang mengguncang, atau adakah kita tetap berdiri dengan tenang lalu mencari tempat aman untuk berfikir dan merenung agar kita keluar daripadanya. So ayat dia saya tak ada nak ulas dengan ayat sendiri sebab ayat dia sedap sangat. So dalam bab hadapi kesulitan dan keteguhan dan kesedaran ni, biasanya kalau realiti kan, bila kita cakap kita tertekan kamu benda, orang akan cakap tabahlah gitu. So banyaknya macam tema yang saya cakap ni sabarlah, itu orang sebut sebab macam dia nak bantu kita tapi sebenarnya tak membantu lah, gitulah. So pendekatan Muhammad Al-Ghazali ni dia suruh kita lebih proaktif, bertindak bila ada sesuatu yang menggelisahkan kita, membuatkan kita tertekan, kita bertindak. So apa yang dia cakap kat sini adalah, pertama kita kena tanya diri kita lah, bila something berlaku, apakah kemungkinan buruk yang akan menimpa saya? Yang kedua, persiapkan diri untuk menerima segala kemungkinan yang buruk. Kemudian yang ketiga, rancang persiapan dan menyelesaikan apa yang boleh diselesaikan. Langkah seperti ini lebih dianjurkan dan lebih menyihatkan lah. Supaya kita, sebenarnya apa yang Muhammad Al-Ghazali ni cuba cakap dalam bab ni adalah supaya bila datang sesuatu yang menggelisahkan kita, membuatkan kita tertekan, membuatkan kita rasa macam kita di jalan yang buntu, Muhammad Al-Ghazali nak tarik kita balik supaya keluar sekejap daripada fikiran, daripada terperangkap dalam fikiran tu, dan cuba tengok, cuba tarik nafas ke bertenang gitu, cuba tengok apa yang boleh kita lakukan dengan masalah depan mata kita ni. So mungkin masalah tu besar kan, so kita pecah-pecahkan sikit lah, macam tu lah. Basically adalah bila datang satu masalah tu, kita senang tengok, macam tadi dia suruh kita fikirkan kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Biasanya kita akan stop dengan fikir kemungkinan yang buruk je. So itulah yang kita akan repeat lah dalam kepala kita. Fikir kemungkinan yang buruk dan akhirnya kita takut. So apa yang Muhammad Al-Ghazali cakap, lepas kita fikirkan segala kemungkinan yang buruk tu, apa yang kita boleh buat? Mungkin apa yang kita boleh buat untuk elak ke, untuk kita uruskan ke, untuk kita hadapi ke. Basically macam ambil langkah yang proaktif lah. So itu saya rasa lebih tenang lah bila dia cakap hadapi kesulitan dengan keteguhan tu, bukanlah dia suruh kita teguh lepas tu tinggalkan kita macam tu. So Muhammad Al-Ghazali ni dia bagi step by step macam mana kita nak lebih tabah lah menghadapi sesuatu tu. Tu kot. Terima kasih Syaraho. Sebenarnya bercakap tentang, contohnya kita sedang berhadapan dengan satu masalah yang besar, yang kalaulah kita sekadar memandang masalah itu sebagai satu yang besar,
dia memang akan menyebabkan kita overwhelmed. Kita akan tertekan atau kita akan terus terhempak dengan kebesaran masalah itu. Tapi saya suka bila Muhammad Ghazali kata kita cuba nak kecilkan masalah itu pada komponen-komponen yang lebih mudah untuk kita uruskan. Maksudnya kita cerahkan ia supaya kita boleh fokus one by one, ataupun kalau orang Inggeris kata one step at a time. Maksudnya ini juga berkait dengan konsep compounding yang saudara Kausa tadi kongsi, iaitu kita buat sikit-sikit, tapi sikit-sikit tu ia akan lama-lama menjadi bukit. Maknanya masalah-masalah yang kita hadapi itu kita cuba selesaikan sikit-sikit, tapi tanpa sedar rupa-rupanya ia telah terkumpul menjadi banyak. Maknanya masalah itu telah habis berbanding kita cuba selesaikan masalah itu secara sekaligus, secara pukal. Lebih baik kita fokus masalah itu mungkin contohnya kita nak kemas rumah pada hari Ahad. Kalau kita fikir nak kemas rumah sebesar-besar itu, mungkin kita akan rasa alamak, malas lah. Tapi kalau kita kompartmenkan isu kita, contohnya dari jam 8 sampai 9 aku nak kemas bilik tidur dulu. Kemudian daripada 10 sampai 11 aku nak kemas tandas pula. Jadi kita nampak apa end game kita. Kita nampak apa hal yang tuju percubaan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi itu refleksi daripada pihak saya lah. Terima kasih kepada Syarahul kerana berkongsi tentang buku itu. Dan pada bebenang yang saya tulis, kalau siapa yang follow, Saudara Fakri ada kongsikan sedikit cuplikan ataupun sedikit perenggan yang diambil daripada buku Jadidah Hayatat daripada penulis sama, iaitu Muhammad Al-Ghazali. Saya sebenarnya nak jemput Fakri untuk kongsi, kalau dia sudilah kan untuk berkongsi dalam saya punya sesi ni. Tu lah Ustaz, banyak tu kitab-kitab tu. Kan? Sering kita nak dengarnya. Tak apa, kita jemput dulu. Kalau dia accept, rezeki untuk kita lah para pendengar kan. Kita pancing dulu. Baik, terima kasih kepada semua yang berkongsi, sama ada yang berkongsi sesi ini pada kawan-kawan anda ataupun yang berkongsi judul buku dan gambar-gambar buku di bebenang yang ada berada di atas ini. Ada satu soalan sebenarnya. Ada satu soalan, dia tanya, salam, nak tanya cadangan buku yang ayat menarik dan kurang formalitinya, tidak membosankan. Soalan ni agak general. Tapi mungkin para speaker, kalau ada cadangan buku untuk buku yang ayatnya menarik dan kurang formalitinya, silakan. Apa Faiz luar? Buku yang agak menarik tapi kurang formalitinya. Ayat menarik ditulis. Ayat menarik, kurang formaliti. Susah juga nak memilih tu, sebab pertama kurang formaliti ni maksudnya buku tu, pertama sekali sebenarnya banyak buku-buku yang dia panggil begini, separa fiction. Maksudnya dia begini, non-fiction. Maksudnya dia bukanlah artikel, fakta, kertas kerja akademik, jurnal, bukan begitu. Dalam masa yang sama dia juga bukan fiction. Dia bukanlah ada watak, ada plot, ada jalan ceritanya, kemudian ada latar segalanya. Dia tidak begitu. So dia berada di tengah-tengah. Dia panggil sebagai separa fiction. Ada yang kata semi fiction. Macam-macam lah. Buku-buku ini dia pernah naik satu ketika dahulu. Antara penulis-penulis yang menjuarai genre ini, pertama sekali Ustaz Azizah Abdul Jamil. Dia macam travelog, tapi dalam masa yang sama, sebab travelog ni dia susah kita nak letak dia di mana. Non-fiction ke fiction? Begitu. Sebab garis yang sangat halus di antara non-fiction dengan fiction ni adalah itu. Ada watak tapi bukan cerita fiction, begitu. Kemudian dipelopori juga oleh Ustaz Farah Muhammad Joy sebagai contoh. Ini adalah orang-orang yang dia cerita tentang hidupnya, tetapi dalam cerita tentang hidup mereka itu, dia bukan autobiografi, dia bukan catatan diari semata-mata, tapi dia ada dialog. Dan daripada dialog itu dia ada penceritaan jalan dia. Jadi jalan cerita pada setiap artikel, pada setiap pilihan bab itu. Kemudian dia ada dia punya messaging dia, pesan-pesan dia nak sampaikan. Dan bahasa-bahasa mereka adalah bahasa yang pada saya sangat mudah. Dia tidak menggunakan jargon, tidak terlalu kata apa, flowerish bunga dia. Dia tidak berbunga-bunga sangat. Macam tulisan saya kena terus terang, tulisan saya sangat berbunga. Sebab itu saya lambat datang ke Twitter, sebab saya tak kerti nak ringkaskan saya punya tulisan. Saya ada masalah itu dan saya sangat banyak kena belajar lah macam mana nak rumuskan, macam mana nak ringkaskan, sebab terlalu berbunga-bunga kan. Setengah orang tak suka kan, tapi kita kena itu yang kita kena belajar lah. Tapi macam Ustaz Azizah sebagai contoh, Ustaz Farah Muhammad Joy, ini dua tokoh awal yang memelopori semi-fiction ni. So kalau tanya saya, buku apa yang boleh dibaca untuk dalam bahasa yang mudah dan tidak formal, maka ini adalah penulis ini. Saya bagi contoh yang mudah. Buku yang ditulis oleh Ustaz Farah Muhammad Joy yang diterbitkan pada awalnya oleh Karang Craft, karya Bestari, iaitu buku Di Mana Dia di Hatiku.
Buku ni sangat bagus, saya sangat sarankan. Buku ni antara buku yang saya ulang baca banyak kali. Saya sangat suka konten-konten yang ada dalam buku ini. Kemudian sekarang ini diterbitkan semula oleh Fitra Perkasa, syarikat daripada Ustaz Fahrul sendiri. Dia tarik daripada Rangkraf, dia terbit sendiri. Buku ni masih ada dijual, tak silap saya hisap pasti macam mana keadaan dia, tapi buku ni adalah buku seni, buku separuh fiksyen yang sangat baik. Kalau dan bahasa-bahasa Ustaz Fahrul ni bahasa yang tidak berbunga macam bahasa saya ataupun bahasa-bahasa penulis lain lah. Dia bahasa yang terus, tepat, tetapi dalam masa yang sama ada keindahannya. Ada dia punya tikaman yang tidak berdarah tapi terasa gitu. Kan? Dia tidak berdarah, dia tidak melukakan, tapi terasanya dalam. dia begitu kan. Ustaz Fahrul dia itu. Saya ingat saya pernah tanya dia masa kami buat trip ke Maninjau, Hamka. Saya tanya dia, masa tu saya tak kahwin lagi, saya dalam proses nak kahwin lah. Saya tanya dia macam mana kita lelaki nak belajar untuk mendengar dengan baik dalam perhubungan, tapi dalam masa sama kita juga perlu untuk didengari. Dan kita juga ada bebanan emosi kita. Dan sering kali orang kata lelaki ni dia kuat, dia payahlah nak cerita, nak open up tentang apa perasaan dia kan. Adakah itu adalah bahagian daripada sifat lelaki yang kuat, Ustaz? Jadi dia kata sebenarnya lelaki ni, dia kata dia tak jawab soalan saya tu setepat yang mungkin. Dia kata macam ni, dia kata lelaki ni dia punya kemuncak kesedihan seolah-olah lagi air mata, dia kata, tapi diam. Dia kata diam yang panjang. Saya jawapan itu saja saya rasa macam ustaz ni wali ke? Sebab dia tidak menjawab panjang. Kami pun dalam perjalanan waktu tu kan, tapi memang saya yang assist dia apa semua untuk tweet tu. Jadi itu dalam perbualan saya dengan dia dan lepas tu dia menulis pasal benda tu dalam buku dia, dalam dekat Facebook dia dengan dalam buku dia. Saya memang terkesal lah dengan apa yang dia jawab tu, sebab saya rasa macam itu betul. Dia tidak menggunakan bahasa rumit ke apa kan. Dia kata lelaki ni kemuncak kesedihan dia bukan lagi air mata. Maksudnya lelaki tu bila dia tak menangis bukan berarti dia tidak ada kesedihan kan, tapi diam. Lepas tu dia titik-titik, kalau dia tulis balik apa dia cakap tu, saya boleh rasa lah macam mana dia cakap. Diam yang panjang. So diam yang panjang tu adalah puncak kesedihan bagi lelaki. Saya rasa macam menarik betul lah Ustaz ni. So itu adalah salah satu daripada saya yang menghadapi. Itu baru dia cakap pun dah macam tu. Kalau dia tulis pun macam mana? Itu yang saya rasa macam nanti saya tengah cari ni, saya kat mana saya simpan buku tu ni. Kat dalam rak saya tak jumpa ni pula. Aduh. Nanti kalau saya jumpa, saya jumpa dah kejap nanti saya dekat gambar. Nanti saya tengok gambar, saya akan bagi beberapa quote yang ada dalam buku ni. Dia kata buku ni yang first terbit, buku ni sangat laku, paling laris saya dulu, best seller buku ni sebenarnya. Saya tak faham kenapa mereka berhentikan terbit sampai ustaz sendiri kena terbitkan balik, which is satu kerugian lah. Buku ni dah cetakan ke-6, hampir ke-10 dah. Satu cetak itu baru puluh ribu dah terjual. Sangat bagus, tapi bukan zaman kita. Macam saya sendiri pun walaupun tak adalah muda sangat, tapi tak ada tua sangat, saya rasa macam buku ni rupanya buku yang famous zaman sebelum tu. Zaman macam istilah 3-4 tahun tua daripada saya, zaman 30-an, umur 30 ke atas tu kan. Ini adalah buku-buku yang sangat bagus untuk mereka. Itu antara salah satu contoh buku lah. Kalau tanya pada saya buku apa yang ni, boleh cari buku di mana dia di hatiku. Bahasanya sangat ringkas, sangat mudah tetapi sangat bagus, dan boleh cari buku-buku Ustaz Azizal Abdul Jamil. Kalau pada pandangan saya, buku yang bukan sekarang ni buku dia agak rumit sikit, sebab Ustaz Azizal ni sekarang ni dia sangat fokus dekat pendidikan, dia ni sikit. Kalau boleh cari buku-buku dia yang awal-awal dulu, kalau boleh cari balik buku Rindu Bawah Pohon Tin, itu JT terbitkan balik. Yang pada Shamrock. Kemudian kalau boleh cari balik buku yang Aku Terima Nikahnya, itu adalah buku-buku yang ditulis awal-awal dulu, dekat blog dia dulu. Itu adalah buku-buku Ustaz Azizal yang ni kena cari balik buku. Contohnya Mendalam Makna Diri. Ini pun dah berat sikit sebab dia pasal Imam Bigiri. Tapi sebelum tu yang dia banyak cerita pasal kawan-kawan, cerita pasal apa pandangan dia terhadap hubungan, macam mana cara dia menggarap masalah-masalah di rumah tangga, macam mana cara dia nak hadapi krisis hidup dia. Itu buku-buku yang awal dia yang Ustaz banyak cerita lah. So itu jawapan saya. Saya harap membantu. So dua buku tadi, dua penulis tadi, insyaAllah. Sarah, ada nak tambah ke? Boleh. So buku yang tadi yang kurang formal so kalau buku yang saya nak cadangkan ni, dia bahasa Inggeris lah, tapi bahasa Inggeris dia mudah sebab dia dalam bentuk penceritaan. Saya memang banyak kali dah sebut pasal buku ni. So tajuk buku ni adalah Maybe You Should Talk to Someone, tulisan Lori Gottlieb. Buku Maybe You Should Talk to Someone tu basically the whole book ni adalah tentang kita embrace diri kita sebagai manusia. Maksudnya kita sebagai manusia tu kita memang ada kelemahan. Macam buku ni saya rasa essence dia adalah untuk kita
kan kalau kita buat salah ataupun kita rasa macam kita tersilap ke ataupun terbuat orang kecil hati ke apa benda, kadang-kadang kita cepatlah untuk menyalahkan diri sendiri ataupun kita rasa macam kita ni macam tak patut buat macam tu. Tapi sebenarnya itu kita terlupa sebenarnya sebab kita manusia lah kita buat benda-benda macam tu. So dalam buku ni ada satu bab tu dia cakap pasal saya tak ingat dia cakap pasal apa, tapi dia tengah cakap pasal dia tengah alami satu break up. So dia macam masa dia mengalami break up ni dia ni terapis tau. So dia macam cakap lah, even dia sebagai terapis pun bila dia menghadapi break up, dia jadi macam emosi dia terlalu overwhelming sampai apa yang dia cakap dekat patient dia, orang yang jumpa dia untuk terapi, semua tu macam hilang lah dari kepala dia. Tapi dekat sini dia tulis bila dia nak keluar daripada perasaan yang overwhelming tu, dia cakap lah dekat sini, kadang-kadang bila kita mengalami masalah ataupun sesuatu yang membuatkan kita rasa overwhelmed, kita cenderung untuk fikir bila benda ni nak habis, macam tu. So macam Lori ni dia cakap, Lori Gottlieb ni dia cakap, dia kata, saya baca petikan dia, don't look at all 5 feet step at once, just take a step, and when you have taken that step, take one more, eventually you make it. So macam dia cakap, dia bagi misalan ada kat sini. Contohnya macam kalau orang yang macam nak pergi ke shower kan, nak pergi bilik air. So nak pergi bilik air tu akan ambil 5 langkah. So jangan tengok 5 langkah sekaligus, tapi cuba 1 langkah. Lepas tu take one more. Tu yang dia cakap. So dia cakap lagi kat sini, doing something prompts you to do something else, replacing a vicious cycle with a virtuous one. Most big transformation comes about from the hundreds of tiny, almost imperceptible steps that we take along the way. So dia nak cakap kat sini macam bila kita senang lah untuk terperangkap dalam perasaan bila benda ni nak habis. Even masa saya relapse ataupun saya alami depresi episode tu, saya macam asyik terfikir-fikir lah bila kesakitan ni nak hilang lah. Tapi sebenarnya kita sebenarnya terperangkap lah dalam vicious cycle negative thinking tu. So macam untuk meruntuhkan vicious cycle ni, kita kena like take one step dulu lah. One step yang kita rasa benda tu kecil, benda tu macam tak buat apa-apa pun, macam bangun dari katil. Okay, one step, bangun step 1, bangun dari katil. Step 2, bangun dan pergi ke bilik air. So dia macam remeh tau, tapi sebenarnya dia bawa kita keluar daripada terperangkap daripada fikiran-fikiran yang macam tu lah. So sukalah dia cerita tentang benda-benda kecil yang sebenarnya kita selalu terlupa untuk, sedangkan benda tu sebenarnya bantulah kehidupan kita untuk terus tidak terbelenggu dengan fikiran-fikiran yang fikiran-fikiran negatif yang sampai buat kita tak produktif dan jatuh lebih dalam lah dalam depresi. Itu kalau non-kena. Kalau fiction, saya suggest novel tulisan kawan saya, Mawadah Ilmi Ingin Pulang, tulisan Auni Zainal. Masa dia tengah tulis novel ni, dia cakap kat saya, dia tulis novel ni, ada bahagian dalam novel ni dia memang inspired daripada buku Hiduplah Untuk Hari Ni. So macam banyak nasihat-nasihat kalau baca dekat dalam Hiduplah Untuk Hari Ni tu, dia letakkan juga dekat dalam Mawadah Ilmi tu. Kalau siapa yang mencari fiction lah untuk baca. Maksudnya macam kalau Hiduplah Untuk Hari Ni tebal sangat dan agak baku bahasa dia, takut boring kan baca Mawadah Ilmi Ingin Pulang lah. Itulah 2 buku yang saya nak suggest. Terima kasih Syarah. Jadi kita dapat 2 speaker baru. Saya mungkin boleh lajak sikit lah kot 11 suku kan untuk sesi kita malam ni. Kita ada saudara Ajwad ataupun tip productivity. Pada siapa yang belum follow saudara Ajwad ni, Ajwad dia selalu berkongsi tweet-tweet tentang tips-tips untuk kita lebih produktif dalam hidup, dan juga tips-tips untuk macam Microsoft ke atau Twitter ataupun benda-benda yang kita mungkin terlepas pandang, jadi Ajwad kongsikan sebagai satu nilai tambah pada hidup kita. Dan kita juga ada Ustaz Fakri lah, lulusan master daripada Jordan. Jadi Ajwad ataupun Ustaz Fakri mungkin kalau ada sesuatu untuk dikongsikan bersama para pendengar kawan-kawan kita malam ini, silakan. Saya nak jemput Ustaz Fakri dulu, kalau mungkin ada sesuatu untuk dikongsikan bersama kita. Silakan. Soalan 1, 2, 3. Jelaskan suara saya? Okay, mantap. Bismillah, saya cuma tunaikan permintaan saudara Iman lah untuk berkongsi sedikit tentang Syekh Muhammad Al-Ghazali.
yang mana mungkin ada yang pertama kali dengar tentang Syekh Muhammad Al-Ghazali, dan mungkin ada yang tertukar dengan Imam Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yang mana dua tokoh ni tokoh yang berbeza. Imam Al-Ghazali terkenal dengan karya Ihya Ulumuddin, dan Syekh Muhammad Al-Ghazali adalah ulama ataupun kita kata reformis, mujaddid yang hidup pada zaman kita, tapi beliau dah meninggal pada tahun 1996. Okay, tentang Syekh Muhammad Al-Ghazali, saya boleh kongsikan adalah tentang kita kata idea perjuangan beliau yang mana disimpulkan dengan baik oleh seorang penulis, nama beliau Dr. Muhammad Imarah. Dr. Muhammad Imarah adalah seorang pemikir Islam. Beliau baru saja meninggal dalam 2-3 bulan lepas. Filosof Muslim yang berasal dari Azhar, dari Mesir, dan berlulusan Al-Azhar, yang mana ketika membicarakan tentang Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau simpulkan Islam yang diimani dan diperjuangkan oleh Muhammad Al-Ghazali tersimpul pada dua perkara, iaitu Islam yang ingin diketengahkan oleh Muhammad Al-Ghazali pada zaman ini, yang ingin direformasikan ataupun ditajdidkan oleh beliau, adalah Islam yang bersifat yang terdiri daripada al-mu'minah wal qulubul wa'iyah, yang mana Muhammad Al-Ghazali melihat Islam ni mestilah yang pertama terdiri daripada akal yang beriman, yang kedua adalah al-qulub al-wa'iyah, hati yang sedar dan jaga. Jadi menurut Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau meninggal pada tahun 1996 ini, beliau ialah guru kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau kata Islam ni tak memadai sekadar akal sahaja yang bijak, tapi tidak beriman. Dia mesti akal yang beriman, dan yang kedua mesti ada hati yang sedar dan juga jaga dengan apa yang berlaku pada waktu ini, dan jaga yang sedar dan berjaga dan mengetahui apa yang berlaku di dunia ini. Itu menurut Muhammad Al-Ghazali, ataupun dengan bahasa beliau sendiri, beliau katakan Islam innahu qalbun taqi wa aqlun dzaki. Dia kata Islam adalah hati yang bertakwa dan akal yang cerdik. Jadi tak memadai Islam yang sekadar ketakwaan saja pada hati tapi tidak ada kecerdikan pada pemikiran, ataupun Islam yang mana cerdik saja pada pemikiran tapi tidak ada ketakwaan pada hati. Dan Muhammad Al-Ghazali ini beliau memperjuangkan ataupun kita kata menentang pemisahan yang mungkar yang berlaku antara hati dan juga akal yang berlaku pada zaman ini, yang mana beliau menyebutkan sehingga berlaku pada zaman ini, sebahagian fuqaha beliau kata la quluba lahum, sebahagian ahli fiqh mereka tidak ada hati, kata Muhammad Al-Ghazali. Dan sebahagian sufi beliau kata ba'du sufiyah la uqula lahum, sebahagian sufi mereka tidak ada akal. Jadi Muhammad Al-Ghazali beliau menekankan Islam yang mana mesti terdiri daripada hati yang bertakwa dan juga akal yang cerdik. Dan inilah madrasah tajdid yang dibawa oleh Muhammad Al-Ghazali, yang mana menarik jika dikaji dan diketengahkan pada waktu sekarang. Cuma masalahnya adalah pada penulisan Muhammad Al-Ghazali adalah dia bahasa dia yang bersastra dan juga tinggi. Dan bila mana saya baca buku-buku beliau, saya sebenarnya sendiri pun tak dapat nak tangkap apa yang cuba nak sampaikan. Macam buku yang paling terkenal beliau, Jadid Hayatak, yang dikongsikan oleh saudari pembicara tadi. Sebenarnya kalau baca yang dalam bahasa Arab tu, nak baca dalam 10 muka surat pun susah sebab dia punya gaya bahasa. Dan hakikatnya beliau, kedudukan beliau sama seperti Malik bin Nabi, filosof Muslim yang berasal dari Algeria. Dan Malik bin Nabi ni banyak menulis tentang ilmu kita kata sosiologi Islam, yang mana beliau ni dizalimi oleh orang yang hidup pada zaman beliau. Yang mana beliau meninggal pada tahun 1973, tapi idea beliau tidak tersebar melainkan setelah 40 tahun beliau meninggal dunia. Sebab apa yang beliau tulis pada zaman tersebut tak dapat difahami. Dan benda yang sama juga berlaku pada Muhammad Al-Ghazali ni. Sekarang penulisan beliau dah berusia, kita kata dah tinggal, beliau dah meninggal dalam 25 tahun. Baru idea beliau dihidupkan kembali. Buku-buku beliau kembali dicetak sebab orang dah mula nak faham apa yang dia nak sampaikan. So jadi itulah Muhammad Al-Ghazali ni sedikit latar belakang beliau. Dan beliau ada kisah yang menarik tentang beliau. Beliau meninggal pada tahun 1996. Pada waktu tersebut beliau pergi ke Arab Saudi untuk menghadiri satu seminar tentang Islam. Dan ketika beliau berada dalam seminar tersebut, beliau dengar satu perkara yang beliau tak setuju. Ada seorang pembicara dalam seminar tersebut yang bercakap tentang Islam tapi ada fakta yang salah dan sebagainya. Beliau tak setuju. Beliau keluarkan kertas untuk menulis, bawa balik, tapi ditakdirkan sebelum sempat beliau sampaikan pembetulan tersebut, beliau telah meninggal dunia. Jadi nak tunjukkan di sini adalah kesungguhan beliau tentang mempertahankan Islam dan untuk menyampaikan Islam dengan wajah yang betul. Dan beliau direzekikan untuk dikebumikan di Baqi' di Madinah Al-Munawwarah. So bolehlah lepas ni kita cuba cari. Saya tak pasti jika banyak buku beliau terjemahkan atau tidak. Buku beliau tak silap saya hampir baru dicetak dalam 2-3 bulan lepas kot oleh satu penerbit di Syria, Darul Qalam. Hampir 50 judul buku tulisan beliau sahaja.
yang merangkumi perbincangan tentang pemikiran semasa, politik, ekonomi, macam-macam beliau tulis. Dan benda ni akan ambil waktu lah untuk kita baca dan juga kita kongsikan. Saja kot saya boleh kongsikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Fakri kita kena berkongsi tentang Muhammad Al-Ghazali. Sebenarnya nama Muhammad Al-Ghazali pun satu nama yang pernah saya dengar sewaktu mengikuti siri-siri usrah ataupun ceramah waktu di sekolah dahulu, dan memang beliau adalah seorang penulis yang prolific lah, di mana yang seperti yang Ustaz Fakri Balsa katakan tadi, 50 buku yang bakal diterbitkan oleh penerbit di Syria. InsyaAllah, itu memang satu bilangan yang sangat besar, sangat banyak, di mana kita nak tulis satu buku pun setengah-tengah, tapi beliau dia menyiapkan lebih daripada 50 buku. Terima kasih atas perkongsian tadi. Jadi itulah dia Muhammad Al-Ghazali. Mungkin boleh cari buku-buku tulisan di sama ada yang terjemahan ataupun dalam versi bahasa asal dan bahasa Arab. Jadi Ajwad, ada apa-apa nak dikongsikan? Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Okey, terima kasih Iman dan rakan-rakan panel semua yang saya hormati. Tadi apa tadi soalan dia tu? Saya tak ingat wording dia. Soalan mana? Soalannya DM tadi ya? Ya. Bukan yang apa? Buku yang Okay. Sesi kita sebenarnya secara asalnya pasal buku yang kita baca saat kita sedih, saat kita penat. Dia akan ambil dan kita akan silap. Kalau mungkin ada buku yang kau boleh cadangkan kepada para pendengar, silakan. Tadi ada terdengar yang dia tanya buku yang bahasa dia tak terlalu formality, tak silap. Oh ya, okey, betul-betul lah. Bahasa yang tak terlalu formal ataupun terlalu rigid macam tu. Dia santai macam tu. Okey. Saya terpanggil lah nak share satu buku ni. Buku Indonesia sebenarnya. Kalau pernah dengar Muda Berdaya Karya Raya. Tulisan daripada Fahd Dipir. Saya tak tahu lah nak sebut nama dia macam mana, harap betul lah. Buku ni saya rasa bahasa dia boleh kata santai lah. Simple-simple je. Walaupun bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang kita orang Melayu Malaysia boleh faham dengan mudah lah. Saya terfikir buku ni tadi bila tengok soalan tu sebab buku ni saya pick masa, tak silap saya tahun lepas, masa PKP 2 macam tu. Buku ni saya jadi santai sebab rasa nak cari ketenangan, kita ambil je buku ni, saya buka chapter mana yang saya tak start baca, and then kita rasa macam dapat satu insight yang menenangkan lah pada saya sebab dia tak terlalu berat dan tak terlalu kosong. Jadi saya rasa boleh cadangkan buku ni. Saya sebut sekali lagi, Muda Berdaya Karya Raya, nanti saya tambahlah dalam thread tu. Satu point yang saya nak kongsikan dalam buku ni menarik dalam dia cerita persoalan kita ni mungkin kalau hidup yang tak tahu makna hidup kita apa, ataupun kita hidup terlalu resah dengan kesusahan dalam dunia ni yang memang takkan berkesudahan. Dia ada cerita satu petikan saya sebutkanlah daripada Emerson. Disebutkan hidup ini bukan tentang durasi, tetapi tentang mengeluarkan jiwa dari perputaran waktu sebagai sebuah kerja fikiran yang paling agung, iaitu ketika kita bisa hidup dengan seluruh perasaan tanpa mempersalahkan soal waktu. Jadi saya rasa macam menarik sebab dia kata dalam buku ni penulis huraikan, dia kata hidup ini bukan tentang berapa lama kita menjalaninya, tetapi berapa dalam kita memaknainya. Saya rasa quote ni sangat menarik lah sebab kita boleh fikir balik, kita boleh refleksi balik. Hidup ni kalau kita nak fikir tentang masa, kita nak fikir tentang masalah, kita nak fikir tentang all the problems that happening sampai sekarang kan, mungkin tak akan selesai sebab masa tu terhad. Jadi apa yang kita boleh buat, macam kata dalam buku tadi, kita boleh ubah perspektif kita, kita cari apa nilai dalam hidup kita. Dan saya terfikirlah satu pesan dia dalam masa belajar dulu. Dia kata kita ni sebagai manusia perlu ada satu mega project. Mega project jadikan hidup kita tu hidup, yang kita rasa ada value dalam hidup kita. Dan saya yakin mega project tu, kalau boleh saya tambah, adalah perkara yang akan beri manfaat juga kepada orang lain. Jadi dah sukalah dalam sesi-sesi macam ni, kita berkongsi buku-buku, kita dapat sesuatu yang baru mungkin daripada online. Saya rasa setakat tu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih kepada semua yang buku-buku menarik tadi. Nak kena mula guru pula lepas ni. Wallahualam. Terima kasih Man. Terima kasih kepada saudara Ajwad. Jadi kepada para pendengar, anda semua dijemput untuk follow akaun-akaun yang dah jadi speaker atau pembicara kita pada malam ini. Memang insyaAllah saya sendiri boleh bagi testimoni lah yang bahawa akaun-akaun para pembicara yang baru saja bercakap sebentar tadi, memang tweet mereka adalah tweet yang memberi nilai tambah pada kehidupan kita. Jadi
untuk menjadikan susur masa ataupun timeline Twitter anda ni betul-betul bermanfaat, follow lah akaun-akaun yang bermanfaat macam dalam satu hadis, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita dapatlah wangian ni kan. Jadi kita baru saja dapat request daripada saudara Kiri, dia berprofil untuk bercakap. Silakan Kiri. Hello. Terima kasih saudara Iman dengan saudara Hafizul, Cik Syahirat, Kak Hani. Kak Hani tak cakap lagi dia dulu kan? Kejap lagi saya sambung sikit je lagi. Oh, okay. So sebenarnya saya ada 2 buku nak kongsi. Satu tu Tuesday with Mori ni, dia sangat penting untuk kita membaca buku ni sebab kita dah boleh mendengar dari seorang yang boleh kata nak mati. Dan kalau sebenarnya kalau boleh kan, hari-hari terakhir seseorang yang kita sayang, kalau boleh kita spend atau meluangkan masa bersama mereka, boleh mengubah hidup kita, walaupun benda tu susah nak telan, tapi boleh kata memang kita akan ingat benda tu selama-lamanya. Dan sebenarnya Tuesday with Mori ni boleh kata saya tak ingat berapa buku yang buat saya nangis, tapi buku yang terakhir yang buat saya nangis. Tuesday with Mori tu sangat cantik cerita dia. Kalau boleh kata semua orang kena baca buku tu. Itu dah first lah. Dan kedua, sebenarnya buku ni saya pernah membelik-belik, tapi saya rasa saya belum baca habis lagi sebab buku ni dia sedikit dia sangat bagus lah untuk topik malam ni, tapi saya belum baca habis. So buku ni diterbitkan oleh PTS. So saya rasa dekat di Shopee pun banyak orang jual sebab penerbitnya kan orang Malaysia kan, so buku dia banyak lah. So penulis Dwi Suwiknyo, lepas tu sudah diterjemahkan dari Indonesia ke bahasa Melayu lah. So buku ni mengajar kita bagaimana kita meluangsa supaya tidak membazir hidup kita. Maksud dia, kita mungkin procrastinate tapi kita masih membuat benda-benda yang baik. Yang kedua, macam saya suka saudara tadi berkongsi bagaimana kita ada mega goal kan. Itu memang semua orang kena ada, tapi saya faham bukan senang untuk cari mega goal kita. So apa yang kita kejar tu dia bukan haram atau bukan salah dan berguna kepada masyarakat. Dan apabila kita ada motivasi kecil-kecil macam ni, kecil-kecilan macam ni, kita boleh terus tak nampak lelah tu. Saya tak lelah. Dia jadi lilah. Ubah lelah jadi lilah. Lillah buku tu. So buku ni sangat mudah sebenarnya. Saya baca, cuma saya tengah tunggu orang, saya pun baca beberapa muka surat. Agak baik lah. So saya rasa sangat sesuai dengan topik malam ni. So itu saja. Thank you. Terima kasih Kiri. Jadi untuk 15 minit terakhir ni mungkin saya nak jadikan ni sebagai satu sesi konklusi ataupun sesi wrap up. Kita sekarang ada berapa speaker ni? Kita ada Faiz, Syiraho, Kak Ani. Okay, jadi mungkin kita boleh beri Kak Ani dulu untuk sesi sikit je. I promise sikit je lagi. Boleh dapat. Okay, sebelum saya lupa, buku yang saya sebut tadi, permulaan posian tadi yang Ya Allah Aku Lelah, boleh dapatkan di Shopee lah, sebab tadi pun saya risau juga aku tak jumpa pula nak cari kan. Tapi memang ada dekat bawah penerbit tu. Okay, buku kedua yang saya nak kongsikan, saya yakin mesti ramai yang dah pernah baca buku ni. Tajuknya Manuscript Found in Accra daripada Paulo Coelho. Kalau tadi saudara Faiz cerita buku apa tadi yang River Flowing kan, tapi saya suka buku Manuscript Found in Accra ni. In fact lagi suka daripada buku The Alchemist sebab dia ada banyak topik dalam ni. Sampaikan saya tab beberapa halaman, dia ada topik tentang defeat, solitude, worth, change, beauty, passion, anxiety, miracle, success, beauty, elegance, work, enemy. So dia punya latar persembahan buku ni menarik sebab dia menceritakan macam mana ada satu manuskrip tu telah dijumpai, kemudian dijual. Lepas tu masuk pula kepada pertempuran, ada askar, kemudian mereka berkumpul. Lepas tu ada salah seorang daripada saya tak ingat sangat lah, tapi dia ada yang macam orang bijak kira kumpulan tu yang menjawab persoalan daripada perkumpulan yang bertempur tu. So mereka tanya soalan-soalan tu, dia jawab dengan menarik. Macam tadi ada minta tanya buku apa yang macam kira tak berat sangat kan nak baca kan. Macam betul lah apa yang saudara Faiz tadi cakap. Kalau Coelho bahasa Inggeris ni memang mudah.
In fact, saya buku ni pernah juga diterjemahkan oleh satu penerbit tempatan, tapi saya tak ingat penerbit mana terjemah buku manuskrip Tauni Nakra ni. Saya baca sikit je salah satu pada halaman tentang defeat tentang defeat. Sekejap. Kak Ani, ni IIUM. Ayam tak pastilah. Okay. Describe the defeated ones as a merchant when he saw that the cup had finished speaking, and he answered, the defeated are those who never fail. Defeat means that we lose a particular battle or war. Failure does not allow us to go on fighting. Defeat comes when we fail to get something we very much want. Failure does not allow us to dream. Its motto is, expect nothing and you won't be disappointed. Defeat ends when we launch into another battle. Failure has no end. It is a lifetime choice. Defeat is for those who, despite their fears, live with enthusiasm and faith. Defeat is for the valiant. Only they will know the honor of losing and the joy of winning. So, itu bahagian daripada cuplikan yang daripada halaman yang menarik daripada buku ni. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Hani. Jadi mungkin kita akan pergi pada Syarahu, kemudian kepada kiri pula, kemudian kita akan akhiri dengan Saudara Faiz lah untuk sesi wrap up kita pada malam ini. Silakan Syarahu. Okay, tak tahu nak wrap apa, tapi saya ambil sikit daripada nasihat dalam buku Jadi Hayata ataupun terjemahan Dekat Iman Hiduplah Untuk Hari Ini. So ada dalam buku Hiduplah Untuk Hari Ini ni disebutkan oleh Muhammad Al-Ghazali tentang sikap. Sikap ada orang yang bersikap dia rasa berlama-lama dalam kesedihan tu adalah satu bentuk cara dia hukum dan menghapuskan dosa dia. Dia macam nak kata, oh Tuhan tengah hapuskan dosa dia. Jadi dia berlama-lama dalam bersedih dan kekecewaan itulah. Seolah-olah menghukum diri sendiri. So macam dalam buku Hiduplah Untuk Hari Ini, so Muhammad Al-Ghazali ni ada part yang dia tegas, memang tegas tau, terasa garang dia tu. So Muhammad Al-Ghazali ni dia marah lah golongan macam ni. Bukanlah marah maki ke apa dia, maksudnya dia tegur lah. Dia tegur, dia cakap bukan ini yang dianjurkan dalam Islam. Maksudnya berlama-lama dalam bersedih. Maksudnya kita boleh bersedih, rasa kecewa, nak putus asa. Bukan, maksudnya nak putus asa tu normal, tapi berputus asa tu yang kita kena berjaga-jaga lah. Maksudnya perasaan-perasaan tu semua adalah perasaan yang normal lah kita sebagai manusia. Tetapi membiarkan perasaan-perasaan itu menguasai hidup kita dan kita membiarkan diri kita berlama-lama dalam situasi macam tu, atas apapun alasan tu adalah satu benda yang tidak elok lah. Dan apatah lagi kalau kita cakap, kita claim pula macam bila diuji ke apa benda tu, lepas tu kita sedih, macam kita claim pula itu memang anjuran daripada agama. Itu sebenarnya tak betul lah. So macam Islam tak menyuruh kita bersedih 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun, tak bergembira, tak apa, tak. So maksudnya bila kita ambil situasi-situasi macam ni, kita, I think first yang saya dapat daripada buku ni adalah first memang kita acknowledge lah perasaan-perasaan tu memang adalah kita sebagai manusia tu, kita akan ada rasa lemah. Tetapi membiarkan berlama-lama dalam perasaan itu, berlama-lama dalam keadaan lemah tu adalah satu yang tidak baik lah, tidak baik untuk diri kita, tidak baik untuk kehidupan kita lah. Biasanya kita sebenarnya boleh kata kita sebenarnya mencampakkan diri ke arah kerosakan terhadap diri sendiri. So itu benda yang cakap jangan sabotaj diri sendirilah. Senang kata macam tu lah, saya tak jumpa perkataan yang lebih baik lah. So saya suka lah buku ni memang secara keseluruhan dia tu adalah tentang supaya kita bangkit tu, bukanlah bangkit secara toxic positivity. So macam Mama Al-Ghazali ni memang ceritalah step by step macam mana kita nak beranikan diri, macam mana kita nak kuatkan hati untuk berhadapan dengan masalah ataupun tekanan yang ada dalam hidup kita lah, dan jangan berlama-lama membiarkan kita dalam keadaan yang sedih lah, macam tu. Baik, terima kasih kepada Saudari Syarahu. Kiri ada apa-apa nak tambah sebagai pengakhir kata sebelum kita pergi pada Saudara Faiz? Sebenarnya saya nampak kepenatan pada diri saya baru-baru ni, boleh kata from last Saturday Sunday tu lah. So dulu saya boleh lepak sampai 2-3, boleh fikir aktiviti untuk memenuhi malam tu kan. Tapi sekarang ni 10-11, macam sekarang 11 dah merasa mengantuk dah. So
penat dari fizikal, mental tu nyata, memang wujudlah sekarang kan, sebab pandemik kita hampir mengulang benda yang sama. Dulu kita kerja benda yang perkara yang sama, tapi kita ada benda-benda yang berlainan lepas kerja kan. So sekarang banyak benda kita tak buat. So dia jadi macam rutin. Paling kesian orang yang work from home. Mereka macam bangun, ada yang kawan saya tu, my own brother pun macam tu. Dia kata dia mandi, lepas tu buat benda tu, duduk kat komputer sampai malam. Sebenarnya kerja habis pukul 6, 7, tapi some projects kena siap awal. So sampai 8, 9 dan sebagainya. Dan ada beberapa kawan yang kerja dalam kerajaan, tapi mereka sukalah, mereka buat secara sukarela. Mereka kerja sampai 10, 11 sebab mereka rasa benda ni berbakti kepada masyarakat. Dan satu lagi, mereka rasa okay, pada masa sekarang ni kita ada kerja, so kita kena kerja. So benda tu sebenarnya saya tak tahu orang setuju ke tak setuju, tapi betul lah apa yang mereka cakap tu. Mereka ada kerja, mereka nak kerja. Tapi apa yang saya nak ringkaskan, so sometimes you just have to say enough is enough, ambil rehat. Tapi jangan biar penat tu menguasai kamu lah, tu je. Thank you. Terima kasih Kiri. Jadi silakan Abang Faiz sebagai kata-kata terakhir untuk para pendengar malam ini. Wih, ini macam panel jemputan tu. Okey, terima kasih Itulah Iman. memang santai dia, tapi itulah tiba-tiba jadi formal kan. Itulah ramai pula yang dengarnya. Saya jadi segan pula. Terima kasih Iman, terima kasih Kiri, terima kasih Syarahu, terima kasih Ustaz Fahri tadi, terima kasih Puan Hani, terima kasih semua yang kongsi. Terima kasih Ajwa juga tadi yang kongsi. Banyak pelbagai buku yang menarik kita dengar. Ada yang travelog, ada yang fiction, ada yang non-fiction, ada yang buku sangat bersifat business, sangat bersifat. Buku contohnya Syekh Muhammad Al-Ghazali tadi seorang tokoh. Saya rasa payah tahu kita nak jumpa ulama gunakan masa beliau sedikit untuk menulis buku motivasi. Susah. Kebanyakan ulama akan fokus untuk menulis buku-buku yang sangat bersifat perbahasan agama yang mendalam. Syekh Muhammad Al-Ghazali adalah salah seorang sarjana yang besar. Beliau banyak cerita pasal banyaklah buku pasal fiqah, buku pasal hujah-hujah agama, tetapi beliau ada kesempatan untuk menulis sedikit buku yang berkaitan dengan motivasi sebagai contoh, kerana beliau tahu itu yang manusia perlukan. Bahkan saya rasa apa yang kita lalui pada hari ini, kita ada pandemik, kita ada COVID, kita tak pernah jangka kita akan hadapi satu situasi yang sangat menyakitkan pada saya secara emosinya, kerana manusia ini dicipta untuk dita'arufukan, untuk ada hubungan dan interaksi dengan orang lain. Kita perlu ada human touch, human interaction. Itu penting untuk kita. Kita perlu ada sosial kita sendiri. Tak semestinya ada media tu, tapi ada sosial, bukannya social media tu kan. Kita perlu ada ruang sosial itu, tetapi semua itu sudah pun diganggu sedikit kerana bencana yang kita hadapi pada hari ini, dan manusia menderita. Dan kita tahu betapa besarnya hadiah itu Tuhan bagi kepada kita. Hadiah yang kita tak pernah menjangka ia akan menjadi satu yang sangat penting ketika ia ada, tetapi apabila ia telah pun hilang, ia sangat besarlah kesannya pada diri kita. Sebab itu saya sendiri secara peribadi, jujurnya saya sangat bergelut dengan apa yang kita lalui pada hari ini. Tertib hidup hari-hari itu sangat-sangat susah untuk kita ikuti. Tak ada orang kita nak jumpa. Masuk office tengok dinding, keluar office tengok dinding, kemudian tengok TV, tengok Netflix, tengok filem. Tidak ada orang. Jumpa pun family, kawan-kawan, tapi tidak ada untuk melihat mata orang bercakap, melihat bagaimana dia respon kepada kita, melihat bagaimana dia mendengar kita. Itu tidak kita temukan dalam ruang macam ini, dalam keadaan-keadaan yang bersifat maya. Itu kita tidak ada, kita tidak ada itu. Kita ruang emotional touch itu. Ada ruang-ruang yang sentuhan emosi yang hanya datang daripada kita berjumpa depan-depan. Vibe, rasa, pandangan, kemudian merasai secure, rasa selamat berada dengan orang-orang yang tertentu. Itu kita tak akan jumpa melalui Zoom, melalui meeting, melalui media sosial. Itu tidak ada. Jadi apabila kita tidak ada itu, kita akan menghadapi isu. Dan saya rasa krisis ini krisis yang menyebabkan tamadun kemanusiaan itu akan runtuh. Kalau satu-satu keadaan, kalau kita tidak mampu untuk cari cara untuk memperbaiki diri kita, maka kita akan terus runtuh. Tapi saya rasa semua ini dia punya hikmah dia punya pengajaran terbesarnya adalah Tuhan memaksa kita untuk tidak terlalu terganggu dengan hal-hal yang kecoh di luar sana. Saya ulang balik poin saya tadi tu, sebab dunia ini dicipta dengan pelbagai benda. Antaranya adalah rushingness, antaranya adalah kesibukan, antaranya adalah kebisingan manusia. Dan manusia yang akan rugi adalah manusia yang terhanyut dengan kebisingan ini. Ketika mana kita terpaksa ambil masa, kita sepatutnya ambil masa untuk berfikir tentang diri kita, tapi kita hanyut dengan bising-bising di luar sana. Orang ajak kita pergi buat itu, orang ajak kita pergi kedai kopi, orang ajak kita pergi situ. Kita tak ada masa dah untuk
kita cakap pada diri kita. One of the best way untuk kita mencari balik ruang ini, refleksi ini, self-care ini, self-love ini, self-healing ini adalah reading. Membaca, saya pernah tweet benda ni, membaca adalah satu proses sembuhan, satu proses menyembuh yang sangat-sangat berkesan. Sebab membaca ini, dia ada banyak angle. Saya ambil 3 angle. Pertama sekali daripada segi biblioterapi. Dia memberikan terapi. Sebab bila kita membaca, kita berdialog dengan diri kita sendiri. Dekat situ kita ada banyak conversation yang tertunggak, yang mana kita tak pernah tanya diri kita sendiri. Sebab apa? Pertama sekali sebab berkata Pascal. Blaise Pascal ni seorang sarjana besar lah, seorang filsuf. Dia kata kita sering mengelak untuk tanya soalan besar pada diri kita. Tanya soalan, aku ni buat untuk aku bahagia ke tidak? Soalan tu penting tapi kita akan elak. Sebab apa? Sebab kita rasa takut dengan soalan itu dan kita rasa takut kita tak ada jawapan. Jadi cara untuk kita tak rasa terlalu takut dengan soalan-soalan ini adalah dengan membaca. Jadi membaca tu dia tidak memaksa kita bertanya soalan, tapi dia seolah-olah memaksa kita untuk membuka ruang agar kita mampu dan kita berani bertanya soalan. Walaupun kita baca buku yang tak ada kaitan, kita bukan baca tentang buku falsafah kehidupan, tidak. Tetapi buku adalah itu. Buku adalah satu bentuk aparatus komunikasi yang ditulis dengan bahasa di mana perkataan-perkataan itu walaupun ada penulisnya, tetapi bila kita membacanya, kita sedang membiarkan komunikasi itu berlaku di antara otak kita dengan perasaan kita. Jadi dia ada komunikasi di situ dan ia hanya berlaku dalam diri kita. Dan bila sampai satu masa kita rasa terkesan dengan bacaan kita tutup dan kita berfikir. Kerana tidak ada bacaan yang membuatkan kita tidak berfikir. Kita akan termenung sekejap kalau kita jumpa satu-satu bahagian yang sangat besar kesannya pada diri kita. Jadi itu adalah bentuk terapi yang sangat besar. Bila kita membaca, kita akan menggarap konsep. Kita akan menggarap apa yang disebut sebagai pesan-pesan, apa yang disebut sebagai pemikiran-pemikiran, apa yang disebut sebagai idea. Itu semua kita garap walaupun secara tak langsung. Walaupun kita baca buku bukan tentang pemikiran. Tapi akan ada garapan itu dalam diri kita. Dan itu sangat memberikan keyakinan kepada kita sebab dia membuatkan kita tahu, dia membuatkan kita rasa nak tahu lagi. Dan itu menumbuhkan keyakinan yang sangat dalam. Itu satu. Yang kedua adalah buku ini juga bersifat apa yang disebut sebagai memberikan kita satu kepribadian yang lebih bagus dalam berkomunikasi. Sebab kebanyakan hari ini apa yang berlaku? Kita tengok kebanyakan salah faham yang kita hadapi pada hari ini adalah kerana masalah untuk kita meluahkan apa yang kita rasa. Kenapa ada banyak orang susah untuk meluahkan apa yang dia rasa? Bukan kerana dia tak reti, bukan kerana dia tak mahu, tapi kerana dia tidak cukup perkataan. Jadi orang yang tidak cukup perkataan, dia sangat susah untuk meluahkan. Jadi perkataan ni tidak cukup sebab apa? Sebab kurang membaca. Membaca sebenarnya menambahkan perkataan. Bila kita ada banyak perkataan, kita mampu untuk memberikan satu-satu pesanan itu dengan lebih tepat dan lebih orang kata apa, lebih halus dan barangkali lebih tidak menyakitkan mana-mana pihak. Orang kata apa, macam kita sembur satu-satu tu, dia tidaklah sampai main sembur saja. Tidak, dia ada garapan bahasa yang bagus, kemudian dia jelas, kemudian dia tepat dan dia tidak menyakitkan, barangkali dia tidak tertuduh tanpa sengaja. Itu hanyalah kerana daripada pemilihan perkataan, daripada bahasa yang digunakan. Dan semua ini sangat berkait rapat dengan perkataan-perkataan, patah-patah kata yang dia ada dalam diri dia. Dan semua ini tidak akan dapat melalui media sosial. Percayalah cakap saya. Dia hanya dapat melalui membaca buku-buku itu. Dan perkataan-perkataan ini digunakan oleh penulis. Penulis, bila dia menulis, dia perlukan perkataan. Jadi dia kena membaca. Jadi bila kita membaca, kita akan menyangkut perkataan-perkataan yang digunakan oleh penulis itu. Terutama kali kalau kita rajin nak baca sastra misalnya, kita bacalah. Kita jumpa perkataan yang tak pernah kita jumpa, yang kita rasa macam perkataan ini dia sangat bagus kita gunakan. Itu nombor 2. Dan nombor 3 yang saya rasa terakhir dan saya rasa bagus juga untuk kita ambil perhatian adalah daripada segi membaca itu sebenarnya adalah satu proses mendewasakan. Saya tekankan perkara ini sebab dia membuatkan kita ada ability untuk filter banyak benda. Sebagai contoh, bila kita dengar satu-satu berita, bila kita dengar satu-satu isu, satu-satu orang kata apa, propaganda, satu-satu berita, laporan, kita tak mudah-mudah menerimanya. Kerana orang yang membaca adalah orang yang sangat bagus dalam menimbang, dalam membuat perbandingan, dalam menunggu, bersabar untuk tidak terlalu respon segera. Dia ada kesabaran dia ada kejap, kita kena tengok juga B, kita kena tengok juga C. Dia ada keupayaan itu, keupayaan untuk melihatnya secara berstruktur, keupayaan untuk melihatnya dalam gambaran yang lebih besar, keupayaan untuk tidak terperangkap dalam hal-hal yang titik bengek begitu, kemampuan untuk cuba untuk melihat beyond just from the issue, tapi kita melihat beyond itu, kita melihat bagaimana ia boleh membentuk masyarakat yang lebih baik. Dia ada itu. Dan yang paling penting sekali, dia membuatkan kita adalah orang yang ada idea dan wacana. Kita tahu apa yang kita perlu buat dan kita tahu apa yang kita perlu berikan kepada masyarakat. Itu adalah orang yang membaca. Orang yang membaca adalah orang yang mengubah sebenarnya. Dia tahu perubahan tu
perlu dan dia tahu macam mana nak buat perubahan dan dia nak bersama dengan perubahan tu. Dia takkan ikut rentak yang biasa-biasa. Itu sebab itu orang yang membaca ni, sebab itu kebanyakan kalau kita perasan diktator dalam sejarah ni dia sangat susah nak jadi diktator kecuali dia menyekat bahan bacaan daripada rakyat dia. Kerana dia tahu dengan membaca rakyat dia akan susah untuk dia kontrol, untuk dia kawal. Jadi diktator dalam sejarah peradaban manusia adalah diktator yang akan menyekat bahan bacaan kepada rakyatnya. Kerana itulah satu-satunya cara untuk dia mengawal rakyatnya. Jadi pemimpin ni dia takut dengan rakyat yang membaca. Kalau rakyat itu membaca, dia payah nak kontrol, dia payah nak manipulate, dia payah nak mendapatkan undian dan sokongan daripada rakyat dia. Itu pada pandangan saya. Itu untuk menutup pada malam ini saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah next week kita tak tahu lagi tajuk apa. Nanti kita bincang dengan Iman balik ataupun kalau kau lihat, kalau tuan-tuan semua ada tajuk cadangan, lontarkan kepada kita. Yang penting tajuk itu boleh semua orang boleh share, semua orang boleh curahkan, semua orang boleh luahkan. InsyaAllah. Terima kasih Iman dan juga semua yang mendengar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi. Iman? Saya ke yang tak dengar ni? Kau macam mana? Kiri? Dengar tak? Dengar. So, maksudnya Iman lah ni yang cakap tak dengar ni? Di masalah phone dia kot. Line dia. Sudah. Dan hujung ni jadi. Kan saya tutup ni kan. Oh tak? Oh, jap.